محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Wafi, saya hormati lagi, saya kasihi Fadil Ustaz Zuhair Abdullah Mudir Matis, Fadil Ustaz Suyuti Timbalan Mudir, para guru Matis, hadirin hadirat, ibu bapa, para asatizah, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini untuk meneruskan siri daurah yang kedua bagi kitab Min Adabil Islam. Ini adab-adab pilihan dalam Islam karangan Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Kita dah sampai pada adab yang ke-19 ya. Adab yang ke-19. InsyaAllah dalam 2 hari ini kita akan cuba khatamkan kitab ni, insyaAllah. Dah sikit dah ni. Adab yang ke-19, beradab dengan kedua ibu bapa. Jagalah bersungguh-sungguh adab bersama kedua ibu bapa kamu, kerana kedua-duanya adalah orang yang paling berhak untuk menerima yang demikian itu. Seorang lelaki pernah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati minni?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak menerima layanan baik daripada saya? Baginda Rasul menjawab, "Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summa adnaka adnaka." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, emak kamu, kemudian emak kamu, kemudian emak kamu, kemudian ayah kamu, kemudian yang paling dekat dengan kamu, dan kemudian yang paling dekat setelah itu. Baik. Kenapa Nabi SAW ulang 3 kali tentang ibu berbeza dengan ayah? Karena melihat kepada kesusahan ibu 3 kali. Kata sebahagian ulama, melihat kesusahan ibu 3 kali berbanding dengan kesusahan ayah. Di mana kesusahan ibu? Yang pertama, kesusahan ibu mengandungkan kita. Yang kedua, kesusahan ibu ketika mana melahirkan kita. Yang ketiga, kesusahan ibu ketika mana menyusukan, tempoh menyusukan dan menjaga kita. Maka tu karena tu Nabi SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Maksud di sini diberi layanan yang baik, iaitu dari segi nafkah. Dari segi nafkah dahulukan ibu. Tapi dari segi mendahulukan arahan ibu dengan bapa mana didahulukan, kata ulama, bapa didahulukan. Hadis ini bukan maksud umum, bukan maksud mutlak, bukan maksud semua keadaan perlu dahulukan ibu, tidak. Dalam bab arahan dahulukan bapa, dalam bab nafkah dahulukan ibu. Contoh, kita ada duit 400, kita nak bahagi 200 kepada salah seorang daripada ibu dan ayah, 200 lagi untuk kegunaan kita, 200 lagi kita nak bagi kepada salah seorang daripada ibu dan ayah. Maka siapa yang patut dahulukan? Dahulukan ibu. Bagi duit dekat ibu dulu. Kerana kebiasaan ayah orang lelaki ni, dia boleh untuk berdikari banding dengan ibu. Tapi kalau dalam rumah tiba-tiba waktu ibu minta air, ayah pun minta air juga dalam masa yang sama, dahulukan ayah. Ini kena faham elok. Sebab ramai yang salah faham dalam mendahulukan hak ayah dan ibu dalam bab arahan. Karena apa? Karena dalam mengarahkan sesuatu, ibu pun mengikuti arahan ayah. Maka tetap ayah yang paling tinggi dalam bab arah. Faham? Sebab tu kalau contohnya dalam keluarga, waktu nak menikah, tiba-tiba ayah kata kahwin dengan fulan bin fulan, ibu kata jangan, tak boleh. Maka dahulukan siapa? Tak boleh guna hadis ni. Saya pergi guna hadis ni pula, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Tak, bukan dalam bab ni.
Ini dalam bab layanan baik. Faham elok? Nah, ini disebut oleh para ulama, juga dibahaskan oleh guru kita yang mulia Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah taala. Anak kepada Syekh Ibrahim Yaqubi rahimahullah, ulama besar Syria. Guru kami yang mengajar di Al-Azhar Al-Syarif. Suatu ketika dulu dia pernah datang dan mengajar, dan kami belajar dengan beliau. Baik. Jadi faham hadis itu makna hadis tersebut. Sayyidina Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya Sayyidina Urwah ibn Zubair bahawa Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang pemuda berjalan di hadapan seorang lelaki. Maka beliau bertanya, "Apakah hubungan lelaki ini dengan kamu?" Jawab pemuda itu, "Dia adalah ayah saya." Qala man hadha minka? Qala abi. Ni siapa kamu di sisi kamu ni? Dia ni siapa? Maka kata lelaki tadi, abi, bapa saya. Qala, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, fala tamshi baina yadayhi. Jangan kamu berjalan di hadapannya. Yang kedua apa dia? Wala tajlis hatta yajlisa. Jangan duduk sehinggalah dia duduk. Yang ketiga, wala tad'uhu bismihi. Yang ketiga, jangan kamu panggil dengan menggunakan namanya. Dia tak boleh panggil ayah dengan menggunakan nama ayah. Ayah kita ayah saya nama Abdul Nasir. Jumpa ayah, Nasir. Panggil Nasir ya. Panggil Pak, guna nama dia, mana boleh. Haram. Tidak ada adab. Maka kena panggil ayah dengan gelaran yang terbaik. Ayah, walid, abi, abah, sebagainya. Semua tu ada dalam bahasa Arab. Ayah ya. Tak ada. Abah ada dalam bahasa Arab. Dipanggil lughatul qasr. Lughatul qasr. Patutnya abahu jadi abah. Ada dalam kitab-kitab pada sebut abah. Abah ada. Abu, walid, abi. Semua boleh. Cuma kalau walid dalam bahasa Arab tumpu terus kepada bapa yang melahirkan dia. Panggil walid. Kalau abi umum. Sama ada bapa yang melahirkan atau bapa saudara. Bapa saudara pun panggil abi juga. Baik. Ibnu Wahab radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan, telah pernah menceritakan tentang Al-Imam Abdurrahman ibn Al-Qasim Al-Utaqi Al-Misri. Al-Misri. Salah seorang anak murid Imam Malik ibn Anas. Ibnu Wahab juga anak murid Imam Malik bin Anas. Al-Imam Abdurrahman ibn Qasim ini salah seorang yang meriwayatkan kitab Al-Mudawwanah, kitab yang agung, yang dia belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun. Kata beliau, 20 tahun saya belajar, 2 tahun saya belajar adab. Tak, 2 tahun saya belajar ilmu, 18 tahun saya belajar adab. Dan kata beliau, saya inginkan kalaulah boleh patah balik semula masa, saya inginkan 2 tahun yang saya belajar ilmu tersebut dijadikan semuanya belajar adab. Dan beliau bukan orang calang-calang, salah seorang daripada ashab Al-Imam Malik yang agung, pengarang kepada Al-Mudawwanah. Kitab Mudawwanah yang sangat besar, menjadi kitab rujukan utama dalam fiqh Maliki. Yang murid Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Lahir pada tahun 132 Hijriah, wafat pada tahun 191 Hijriah. Bahawa pernah satu ketika dalam satu majlis orang ramai sedang mempelajari Muwatta' daripadanya. Orang belajar daripada siapa ni? Daripada Al-Imam Abdurrahman. Boleh. Tiba-tiba beliau bangun berdiri lama, kemudian beliau duduk semula. Lalu ditanya kepadanya tentang tindakannya itu, beliau menjawab, tadi emak saya telah turun mendapatkan satu keperluan dalam keadaan dia berdiri. Maka saya berdiri kerana beliau berdiri. Apabila dia telah naik ke tingkat atas, saya pun duduk semula. Faham? Dalam ni disebut mendapatkan keperluan. Di dalam kitab disebut faqala nazalat ummi tas'alu hajatan. Maksudnya ibuku turun meminta, tas'alu hajatan. Dia minta satu hajat. Maksud minta tolong aku lah. Faqamat wa qumtu liqiyamiha. Dan dia bangun, dia berdiri, aku pun berdiri. Sebab tu ni adab. Kalau mak kita tengah berdiri,
bercakap dengan kita, jangan kita duduk, kita kena berdiri waktu tu. Betul tak? Ni pun kita pun kadang-kadang terlupa. Kita duduk atas kerusi, mak duduk berdiri depan kita, mak duduk sembang, kita duduk atas kerusi, relax. Patutnya waktu mak datang kepada kita dan minta tolong kita, mak tengah duduk bercakap dengan kita dalam keadaan kita berdiri, bangun kita. Nampak tak? Bangun kita berdiri. Kalau tak, kamu tak akan, jangan heran kalau nanti kalau jumpa ada orang yang bila mak dia telefon, waktu ketika dia sedang duduk, dia berdiri jawab telefon kerana memuliakan ibunya. Tapi dalam kereta tak boleh lah, berdiri tengah duduk bawa kereta, jam lah. Duduk macam tekan brake sambil berdiri. Jadi tengok keadaan tempat. Ini kalau orang yang mengamalkan sedemikian, orang ni orang yang sangat tinggi adabnya. Sayyidina Al-Imam Haywah ibn Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada perawi di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, juga ulama besar daripada Mesir. Kelasnya kalau dia mengajar kitab hadis, kalau dia riwayatkan hadis, yang hadir 5,000 orang majlis dia, ramai. Salah seorang perawi dalam dalam Sahih Al-Bukhari, Haywah ibn Shuraih. Al-Imam Haywah ditanya kepada dia, apa sebab yang kamu mendapatkan kedudukan yang mulia dan gaji yang sangat besar? Gaji dia sebulan 30,000 dirham. 10,000 dirham, 30,000 dirham. Satu dirham lah ni sama dengan RM60. Kali tengok dengan 30,000. Gaji dia sebulan 180,000. 180,000 gaji ni CEO syarikat mana kita tak tahu. Dan tu gaji dia. Bila orang tanya, macam mana dapat gaji besar macam ni? Dia hanya mengajar hadis. Kata beliau adalah kerana berkat ibu, berkat mak saya, kata dia. Dilihat dia dalam majlis sedang mengajar hadis, tiba-tiba dia bangun, keluar daripada majlis. Dia keluar daripada majlis, tak lama kemudian baru datang balik dalam keadaan lengan bajunya dilipat, sinting, dan tangan dia basah. Orang tanya, tuan guru pergi mana tadi? Dia kata, tadi waktu saya sedang nak mula majlis, ibu saya datang, duduk di belakang, dan ibu saya tunjuk pisau. Maksudnya mak saya minta tolong potong ayam. Ni dalam majlis hadis ni, mak datang suruh tolong potong ayam tak? Mak tua lah. Saya turun daripada majlis, terus saya pergi tolong mak saya dulu. Mak saya suruh potong ayam, saya potong ayam. Dan kerana berkat daripada itulah, dan berkat daripada khidmat saya kepada ibu saya sepanjang dia hidup, maka Allah berkati hidup saya. Gaji dia Masya Allah 30,000. Nampak tak? 30,000 dirham, bukan 30,000 ringgit. 30,000 dirham. Ini diceritakan dalam sejarah hidup Sayyidina Al-Imam Haywah ibn Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita tengah mengajak, kalau mak kita telefon, kadang kita silent lagi, kita tutup telefon kita. Kacau, kita tengah duk mengajak ni, apa orang tengah duk mengajak, pak potong, tutup. Nampak ni ulama dulu Masya Allah tabarakallah, orang yang sangat beradab dan menunjukkan contoh tauladan yang sangat mulia kepada kita. Sebab tu beruntung orang yang masih ada ibu, amalkan betul-betul khidmat kita dengan ibu kita, dengan ayah kita selagi dia masih hidup. Kalau dia dah tak ada, kalau kita baca kitab, kita akan menyesal. Banyak rupanya yang kita tak amalkan dengan beliau, banyak rupanya masih adab yang kita tinggalkan dengan beliau. Jadi ambil peluang betul-betul yang ada ibu lagi. Yang tidak ada ibu, lazimkan amal ibadah kita, sedekahkan kepada ibu dan ayah kita. Moga-moga berkat daripada anak yang soleh tersebut akan menjadi bekal kepada ibu kita di dalam alam kubur nanti. Kerana itu pun itu lebih besar kedudukannya. Sebab tu Kiai Maimun Zubair, dia ada sebut dalam satu ucapannya, dia kata, ibu bapa biarlah bersedih ketika meninggalkan anak, berpisah dengan anak ketika belajar waktu kecil. Biar bersedih sekejap berpisah dengan anak ketika anak belajar. Jangan bersedih ketika anak tu membesar dalam keadaan tidak pandai untuk membaca Al-Quran dan tidak pandai mendoakan dia nanti. Jadi ibu bapa yang hantar anak-anak datang mak tahfiz, duduk anak-anak ni di tempat yang kita tidak jaga dia, yang jaga asatizah, guru-guru dia. Nah, doakan. Moga nanti anak tu nanti akan doakan dia nanti. Ni tak nak anak duduk di celah ketiak dia selalu. Tak mau dia kalau anak dia pisah dengan dia.
Tuan-tuan tengok anak-anak di Indonesia lagi zakat. Kadang ada bapa yang ada di Makkah, anak di Indonesia, duduk di pondok, umur muda lagi, dah mengaji dah, jauh-jauh. Moga-moga nanti berkat jauh tersebut jadi anak tadi berkat kepada bapa dia nanti, insya-Allah. Cuma tengok waktu lah. Tengok waktu. Ulama dulu ialah hantar anak umur 6 tahun, 7 tahun dah hantar. Zaman lah tak boleh sangat umur-umur macam tu. Umur macam tu kalau hantar lagi, budak tu dia tak sempat nak hidup zaman dia. Bila saya tanya dekat guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, dia kata nak hantar anak saya umur, masa tu umur Muhammad 3 tahun, Muhammad Abu Nur. Saya kata nak hantar umur 3 tahun, dia ingat nak hantar dia ke mana-mana syekh untuk dia hafal Quran. Syekh kata, Syekh marah terus kat saya, marah. Saya kata sabar Muhammad, biar dia hidup dengan zaman budak dia dulu, bagi dia rasa zaman kanak-kanak dia. Jangan kamu matikan zaman kanak-kanak dia. Ni kamu terus nak bagi dia jadi Imam Nawawi, mampus dia. Mana boleh macam tu. Ada orang dia baca sirah para ulama, dia jadi kagum. Kemudian dia nak anak dia macam tu. Dia tak macam tu pun. Koklah dia macam Pak Imam Nawawi, tak apa. Pun wali juga. Ni dia Nawawi Wahabi yang jadi sebab tu jangan matikan zaman kanak-kanak tersebut. Kita seronok tengok, biar anak tu hidup dengan kita, duduk dan dia membesar depan kita sampai waktu umur dia yang sesuai untuk dia dihantar. Umur 12 tahun, 13 tahun. Sekolah pun atur macam tu. Cuba kamu tengok umur dia darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, duduk dengan mak. Tingkatan 1 ada asrama. Kerana sesuai, waktu tu umur dah sesuai. Dalam sistem pendidikan moden pun dah disusun mengikut pada sistem zaman dulu sebenarnya. Faham? Cuma budak lah dia lagi advance. Sebab dia ada handset, dia nak jahat lebih besar daripada orang dulu. Dia nak jadi jahat lebih kuat dan lebih hebat. Dan budak zaman lah, mumayyiz dia lebih awal daripada mumayyiz budak zaman dulu. Budak zaman dulu, sinnut tamyiz, umur mumayyiz orang budak tadi 7 tahun. Zaman lah umur 5 tahun dah tamyiz dah. Dia tahu dah mana game, tahu dah mana. Kita sembunyi game tu dalam folder lain pun dia tahu tu game. Maksud dia boleh tamyiz, dia boleh beza ni game, hak ni apa ni benda lain. Hak ni game, hak ni bahagian WhatsApp. WhatsApp dia tak mau dia. Dia nak game waktu tu. Tapi umur 13 tahun dia mula WhatsApp, WeChat, jadi budak bodoh. Baik. Facebook, Instagram dan sebagainya. Baru nak up. Baik. Boleh faham ya? Cuba tengok macam mana ulama dulu beramal dengan akhlak mereka dengan ibu bapa mereka. Seorang tabi'in yang terkenal iaitu Sayyidina Tawus Ibn Kaisan, bukan Kisan, Kaisan, Ibnu Kaisan, pernah berkata, di antara amalan sunnah ialah menghormati 4 jenis manusia. Ini amalan sunnah. Inna minas sunnati an yuwaqqara arba'atun. 4 golongan kena kita agungkan, kita muliakan. Yang pertama, al-alimu, orang alim, kena muliakan. Tengok, sunnah memuliakan alim. Sekarang orang alim dihina, diangkat juhala, dimuliakan jahil, direndahkan alim. Akhir zaman. Wa dzu syaibah, orang-orang yang tua. Dzu syaibah, orang tua, yakni yang ada uban. Disebut dzu syaibah ni ala sabilil ghalabah, kerana taglib. Biasanya orang tua ada uban. Kalau dia tak uban pun tapi dia tua, hormat dia sebagai tua. Dia lebih tua daripada kita. Tapi kalau dia beruban, lebih-lebih lagi kena hormat. Kerana uban adalah tanda waqar, tanda kemuliaan, tanda keagungan orang tersebut. Dan sebab tu uban makruh kita cabut uban. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang Muslim, mukmin dan ada uban di janggut dia putih semua, dia akan nampak nur. Uban tu nur. Sebab tu makruh kita kalau rambut putih, rambut hitam, pibuh dai putih, makruh. Kalau dengan niat untuk nak bagi orang hormat kita. Ada orang kan dibubuh rambut hitam semua, dia nak bagi hitam, nak bagi putih, nak putih sikit lah. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Oh, nampak segak elok lah. Janggut pun sini sikit hitam, hak hitam semua, sini putih. Oh, nampak baik. Nampak macam dengan hero kungfu kan. Yang ketiga, orang yang berkuasa, wasultan, yakni sultan, yakni orang yang berkuasa, raja, pemimpin. Kena muliakan mereka kerana mereka pemimpin.
Orang zaman lah tak. Kalau pemimpin ni bukan geng kita. Ni kena, tak boleh. Salam pun tak tengok muka. Tak boleh, dia pemimpin. Walaupun dia dilantik menang pilihan raya belah mana pun, dia pemimpin. Bila dia jadi pemimpin pada sebut, ada undi tipu ke undi betul ke, tak kena muliakan kerana dia dah lantik dah pada waktu tersebut. Kesilapan orang zaman lah, ketika mana orang tu bukan di pihak dia, maka dia akan abaikan. Dia akan main-main. Kadang-kadang bercakap seolah-olah orang tu tidak ada maruah diri di depannya. Ini bukan akhlak Muslim. Akhlak Muslim adalah berbicara dengan orang tersebut mengikut kedudukan dia. Mengikut kedudukan orang tersebut pada waktu itu. Kalau kedudukannya orang mulia, muliakan. Kalau dia tidak ada kedudukan mulia, dia Muslim, muliakan kerana dia Muslim. Yang seterusnya, yang keempat, siapa? Wal walidu, ibu dan bapa. Nampak tak? Walid di sini bapa, tapi dengan makna ibu juga boleh, tidak ada masalah. Sesungguhnya antara bentuk kebiadaban bahawa seorang itu memanggil ayahnya dengan menggunakan nama sahaja. Nampak? Panggil bapa dengan namanya sahaja. Alhamdulillah, tak ada kot di kalangan kita yang panggil bapa dia dengan gelaran tersebut. Makan, bagaimana keadaan bapa kita sekalipun. Walaupun bapa dia tadi bapa yang sangat biadab dengan dia, tetap dia bapa. Nampak tak? Adab yang ke-20, hukum dan contoh berbuat baik kepada ibu bapa. Pada akhir kitab Al-Kafi, sebuah kitab fiqh mazhab Maliki, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, yang digelar sebagai faqih Al-Maghrib, faqih Al-Maghrib Ibnu Abdul Bar, ada menyebut, kata beliau, wa birrul walidaini fardun lazimun, berbakti kepada kedua ibu bapa itu adalah satu kefarduan. Berbakti itu adalah suatu yang mudah bagi orang yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya. Maksudnya, nak berbakti kepada ibu dan ayah ni bukan benda mudah sebenarnya. Mudah kepada siapa? Kepada orang yang dimudahkan oleh Allah. Lepas tu ada orang yang ada mak ayah tapi dia tak berbakti kepada mak ayah dia. Ambil peluang untuk buat bakti sungguh dengan mak ayah waktu dia masih hidup. Sebab kita tak tahu umur siapa dulu yang akan ditarik. Sama ada umur kita ataupun umur mak ayah kita. Kurang-kurangnya kalau kita ditarik dulu, dicatat dalam lembaran buku catatan kita bahawa kita telah berbakti pada ibu dan ayah kita. Dan bentuk-bentuk berbakti kepada keduanya itu ialah dengan yang pertama apa dia? Khafdul janah, iaitu merendahkan diri kita. Janah maksudnya sayap. Sayap. Kalau burung dia rendahkan sayap dia, makna dia tawaduk. Maksudnya ni merendahkan diri. Ini dipanggil isti'arah. Isti'arah dalam bahasa balaghah. Yang kedua apa dia? Linul kalam, bercakap lembut dengan mereka. Yang ketiga, wa adla yanzura ilaihima illa bi'ainil mahabbati wal ijlal, tidak melihat kepada kedua-duanya melainkan dengan pandangan kasih sayang dan penghormatan. Tengok mak ayah dengan pandang kasih dan hormat, bukan pandang meluat. Ni kalau mak telefonnya ni nak telefon nak minta duit ni. Ada orang yang diceritakan, dia pernah, mak dia, ni mak saya cerita lah, tak tahu cerita mak saya ni betul ke tak ni. Mak saya cerita, saya percaya lah. Mak saya kata ada orang yang pernah bagi tahu kepada mak dia, bila mak dia duk minta duit bulan-bulan dekat dia, mak dia kata mak dia tak ada duit, boleh tak bagi sikit. Kalau sampai mak minta ni habis tak ni. Jangan sampai mak minta kalau boleh. Kena tanya kat mak ada duit tak? Jangan tanya, bagi lah terus. Kalau tanya, mak kata ada. Padahal tak ada pun. Bagi je kalau nak bagi. Jangan duk tanya banyak. Jangan sampai mak minta. Kalau mak minta aib, sebenarnya aib. Dan bila mak saya cerita ni, dia kata ada seorang ni, dia tanya dekat mak dia. Dia kata, mak waktu bela saya daripada kecil, mak boleh kira balik tak berapa banyak yang mak dah guna duit? Pampers berapa, susu banyak mana, agak-agak lah, sebulan berapa agak-agak. Mak pun betul kira apalah, banyak ni kot agak-agak. Dia orang kaya, bayar semua kepada mak dia. Hak dia minta balik ikut bulan dan tahun, kali-kali. Dan dia pun bagi segedebok kepada mak dia. Mak, ni duit yang mak bela saya pada kecil, cukup dah, pandai jangan nak minta dah. Dia kata, selesai dah, saya dah balas balik dah ni.
Nah, saya dah balas balik dah semua yang mak minta dekat saya. Sekarang ni selesai dah. Saya punya urusan dengan mak. Lepas ni jangan telefon saya lagi. Jangan buat apa lagi. Beranak tu nak bayar macam mana tu? Beranak. Ha? Mengandung dia 9 bulan nak bayar macam mana tu? Ada duit waktu tu? Nak kira macam mana tu duit waktu tu? Dengan mak dia jaga dia dalam waktu tu. Pulun jaga sungguh-sungguh takut berlaku keguguran dan sebagainya. Macam mana nak buat tu? Nak bayar macam mana duit tadi? Lepas tu kamu jangan main-main. Kamu jangan main-main dengan ibu dan ayah kamu. Ha? Doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, doa ibu dan ayah. Ha? Doa mereka tak ditolak. Doa elok, jadi. Doa tak elok pun jadi. Ha, dia tu. Sebab tu mak ayah kena doa yang elok-elok. Yang ketiga, yang keempat, tidak meninggikan suara ketika bercakap dengan keduanya, melainkan untuk mendengarkan mereka. Jangan tinggikan suara, melainkan untuk mendengarkan. Boleh tutup kipas tu, sejuk nak mampus. Sejuk terketak lah. Alhamdulillah. Tenang sikit. Ada aircon mana? Patutlah sejuk. Dah aircon dah buka, pasang kipas kena ke kita. Jam terus. Abang Tiaw. Nak suruh Abang Tiaw. Baik. Yang ke seterusnya apa dia? Allah ya'lam. Tadi apa dia? Tidak meninggikan suara, melainkan untuk mendengarkan. Kalau mak kita contoh suara dia tak apa nak dengar dah, kita tinggi bukan kerana sengaja. Tinggi kerana nak mendengarkan kepada dia. Tak apa. Itu tak apa. Tapi kalau mak memang duk dengar, duk tinggi suara juga, tu sengaja. Yang keempat, yang kelima, membantu. Nah, apa dia di sini? Wa yabsuta wayabsuta aydiyahuma fi ni'matih. Membantu untuk melapangkan kehidupan mereka. Mudahkan urusan ibu dan ayah kalau depa ada hutang. Walaupun ini tidak menjadi kewajipan sebenarnya. Nafkah kepada ibu selesai. Tapi kalau dia berhutang dengan orang lain, luar daripada nafkah yang kita bagi, itu bukan hak kita. Tapi ihsan kita kepada ibu dan ayah kita, selesaikan hutang mereka. Nah, walaupun itu bukan kewajipan. Itu bukan kewajipan lagi kepada anak untuk menyelesaikan hutang ibu dan ayah dia. Cukup dengan wang nafkah yang kita bagi. Dengan wang nafkah itulah dia gunakan untuk bayar hutang. Tapi kalau kata anak yang baik, dia tidak kira nafkah mak hutang tu kira lain pula. Nah, kita tak tahu berkat rezeki kita ni daripada mana. Kadang disebabkan RM10 kita bagi kat mak kita. Yang mak kita, kamu bayangkan. Kata ulama, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa kenapa orang lebih suka menyumbang kepada orang lain daripada yang berkait dengan dia. Adik-beradik dia, keluarga dia, ibu ayah dia. Tapi dia lebih suka menyumbang kepada orang yang tidak berkait dengan dia. Kerana apa? Kerana ucapan terima kasih daripada orang tersebut lebih kuat daripada ucapan terima kasih daripada keluarga dia. Kita kalau bagi kat adik kita jarang sebut terima kasih. Kita bagi duit dekat dia suruh beli barang apa. Dia guna duit. Dia tak sebut kita, terima kasih banyak bang, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Dia buat teruk, ada tak? Kita pula jadi geli waktu tu. Awak jadi pelik ni, nak mati dah bang. Kita akan jadi pelik. Kalau adik kita main duk, terima kasih banyak. Dia kadang-kadang dia ambil, dia buat tak tahu, dia buat relax, dia buat senyap, betul kan? Mak kita pun kalau ambil, masuk dalam poket, habis, selesai. Betul tak? Tapi kalau bagi kat orang, terima kasih banyak tuan, tuan banyak tolong saya apa semua. Terima kasih saja 3 mesej. 4 kali hantar, 2 kali unsend, tak sampai. Silap tulis. Jadi hantar sedia, ucap terima kasih. Kalau banyak lagi dia bagi, lagi banyak kad raya hantar. Mesej waktu nak raya hantar. Okey apa? Okey kerana ucap terima kasih. Tapi adik-beradik jarang. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak mengucapkan terima kasih inilah yang kamu bagi, itu lebih akrab kepada ikhlas. Dan itu lebih hampir kepada barakah. Kenapa? Karena kamu tidak harapkan terima kasih pada waktu itu. Faham? Berlain dengan yang kamu bagi dengan orang yang kamu harapkan mendengar di telinga kamu terima kasih. Sungguh ni Syekh Abdul Wahab Sya'rani sebut dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah ila Uhudi Al-Muhammadiyah. Kitab ni sangat agung, masya-Allah. Saya kalau orang tanya kat saya, kitab apa yang selalu ustaz bawa dalam musafir? Kalau kata berjalan, kitab ni saya bawa.
Nak bawa ihya besar sangat, 10 jilid. Kitab ni 2 jilid je. Saya akan bawa kitab ni selalu. Mana-mana tempat saya akan pergi, saya akan bawa kitab ni bersama dengan saya. Kerana kitab ni kitab yang sangat berkat. Dan saya pun teringat dalam hati nak khidmat dengan kitab ni. Nak khidmat dengan kitab tersebut. Baik. Faham? Betul tak yang saya sebut ni? Betul tak Imam Abdul Wahab Syarani sebut? Betul kan? Kadang-kadang orang tak bantu keluarga dia. Adik dia miskin tak apa lagi. Dia kaya, adik dia miskin, biar api. Yang penting kalau orang lain dia boleh bantu, dia akan bantu orang lain dibandingkan dengan adik-beradik dia sendiri. Nampak? Sebab apa? Sebab tak dengar terima kasih tu kuat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika sebagai seorang pelajar untuk memberi respon jika ada call dari ibu atau bapa dalam pengajian? Minta tolong penjelasan daripada Ustaz Nazrul. Senang saja. Dalam majlis, kena hormati majlis. Sebelum majlis telefon, beritahu dulu kat mak kita. Mak, saya ada majlis lagi dalam kelas. Kelas saya daripada pukul 8 sampai pukul 10 contoh. Kalau kata mak ada urusan apa-apa, mak hantar mesej. Mak hantar WhatsApp. Tapi saya tak boleh nak buka. Sebab dalam majlis, sebab apa ni, nanti tak beradab pula dengan guru. Bagi tahu dulu kat mak. Bagi tahu dulu. Sebelum majlis, telefon dulu mak. Mak ada hajat apa-apa tak? Nak minta tolong apa-apa tak? Nak beli apa-apa tak sebelum saya balik lagi? Kalau rumah dekat. Kalau rumah duduk jauh, telefon mak. Walaupun mak duduk di Kedah. Mana tahu kok mak ada urusan. Telefon dulu hari tu. Tanya. Tapi bagi tahu kata hari ni saya ada majlis kelas. Dan kalau memang tiba-tiba saja kita dah bagi tahu, tengok-tengok telefon juga, aku ada emergency. Minta izin dengan guru untuk keluar. Jangan cakap dalam majlis. Kat tangan dulu. Minta izin nak keluar sekejap. Tu tak apa. Jangan cakap pula hello. Kena lempak dengan ni mic ni atas kepala. Tidak ada adab. Tak ada adab dalam majlis pula. Itu kalau orang beramal dengan adab ni, masya-Allah. Batu benda adab ni sangat penting untuk diajar terlebih dahulu sebelum kita belajar yang lain. Baik. Tapi itulah, nak kena mengaji selalu. Sebab selalu lupa. Bukan setakat kamu ni, ustaz pun lupa. Hak duk mengajak ni pun lagilah lupa. Baik. Kemudian yang ke seterusnya, tidak mengutamakan orang lain ke atas mereka dari segi makanan dan minuman. Jangan utamakan orang lain daripada mak ayah. Dahulukan mak ayah dulu dalam makan dan minum. Apa sahaja. Yang kemudian, yang seterusnya, janganlah seorang itu mendahului ayahnya apabila dia berjalan di dekat dengannya. Jangan jalan depan ayah. Ayah jalan depan kita. Berjalan di sebelah kiri dia. Takut-takut, minta maaf, jalan di sebelah kanan dia. Takut-takut kalau tempat tu boleh meludah, dia nak meludah sebelah kiri dia. Seperti adab dengan guru. Jangan berjalan di atas bayangnya. Takut terpijak bayang ayah. Jangan macam tu. Yang seterusnya, janganlah dia bercakap lebih dahulu daripada ayahnya di dalam majlis bersamanya pada perkara yang dirasakan dia lebih mengetahui daripada ayahnya. Waktu dalam majlis dengan ayah, waktu ayah tengah bercakap, jangan kita menyampuk pada waktu tersebut. Ataupun kita tengok ayah kita bercakap dan mungkin tersalah, jangan potong lagi ucapan tadi. Minta izin dengan elok. Dan jangan malukan ayah kita depan orang ramai. Yang seterusnya, hendaklah dia berhati-hati daripada perkara. Dulu ayah saya isap rokok dulu. Dan ni tak isap rokok dah. Dia isap rokok dulu. Dia isap rokok dalam kereta. Kadang-kadang ada aircon dululah. Masa tu saya besar kamu lah. Tu kalau mak kata dekat ayah, ayah buat tak tahu. Ayah buat relax. Kalau saya sebut, saya kata ayah, cikgu kata kalau isap rokok dalam aircon bahaya. Ayah tahu lah. Lempak tu. Lempak tu. Dia tak pula kata, hang pandai-pandai kan, kurang ajak orang tua-tua. Tak ada, dia tak kata itu. Dia dengar cakap, dia lempak. Tapi tegur elok-elok. Jangan, ayah, rokok ni haram ya. Bid'ah, Nabi tak pernah isap rokok. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalah. Tu insya-Allah. Asap rokok tu bukan asap, api rokok tu mai kedai insya-Allah. Cara tegur, cara macam mana nak bicara dengan orang tua, kena beradab. Baik. Yang seterusnya, hendaklah dia berhati-hati daripada perkara yang menyebabkan marah kedua ibu bapanya,
serta hendaklah dia berusaha menggembirakan kedua-duanya dengan segala kemampuan yang ada. Ni, kamu datang ke sini, masuk ke tahfiz. Mak ayah tak hantar ke sini melainkan nak gembira menjadikan kamu salah seorang daripada hamilul Quran, hamilu kalamillah, orang yang menanggung kalam Allah Ta'ala. Nah, moga-moga jadi syafaat kepada ibu ayah nanti. Amin. Jadi jangan sedihkan mereka. Jangan buat benda-benda yang tidak elok, yang menyebabkan mereka akan rasa sedih dengan kamu. Nah, jadi buat yang menggembirakan mereka. Ingat jasa mereka, kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita. Kalau mereka nak ungkit balik, jenuh kita nak kena bayar. Mereka tak pernah ungkit. Itu bukti ikhlasnya mak ayah kita dalam membesarkan kita. Baik, yang seterusnya, memasukkan rasa gembira ke dalam hati kedua ibu bapa adalah antara bentuk kebaktian yang paling baik. Menggembirakan mereka dengan kebaikan kita. Bukan suruh jadi ustaznya, jadi orang. Ada ustaz tak bukan orang pun lah. Ni baru nak mengaku syekh apa lah. Tu salah seekor daripada binatang kan, yang ada di dalam dunia. Kita semua binatang lah. Hayawanun natiq. Al-insan hayawan natiq dalam mantik. Nah, ilmu mantik dalam ilmu logik. Al-insan hayawanun natiq. Hayawan makna dia apa dia? Hayawan. Hayawan maksudnya zul hayah, yang hidup, yang ada kehidupan, yang boleh berfikir. Faham? Lembu hayawan, yang ni zul hayah, yang ada kehidupan. Lembu pun hayawan juga, cuma dia tidak natik lah, dia tidak berfikir. Masukkan gembira dalam hati ibu ayah, karena itu bentuk kebaktian yang paling baik. Oleh itu hendaklah seorang itu segera menyahut panggilan keduanya, atau salah seorang daripada keduanya seandainya dia sedang bersembahyang sunat. Hendaklah dia meringkaskan sembahyang tersebut serta melangkau amalan-amalan sunat dalam sembahyang itu. Kemudian hendaklah dia segera menyahut panggilan. Jadi di sini sembahyang sunat, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahawa ringkaskan solat sunat tersebut, jangan batalkan, ringkaskan. Kemudian maksudnya kalau ada sunat-sunat lain, kalau macam baca 3 kali, baca sekali saja kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, 3 kali sunat, baca sekali saja. Baca sekali saja, kerana ringkaskan, tu masuk ringkaskan. Bukan ringkaskan maksudnya bila tak payah sujud terus, tu tinggal rukun. Kemudian terus dapatkan ibu ayah kita. Dalam mazhab kita Syafi'i, boleh tak kita batalkan solat sunat kita? Boleh, tidak ada masalah. Al-nafil amiru nafsih, orang yang menunaikan amalan sunat, dia adalah ketua kepada amalan tersebut. Dia boleh pilih sama ada nak meneruskan ataupun membatalkan amalannya, tapi melihat kepada keperluan. Jangan keperluan. Berbeza dengan mazhab Yahudi dulu. Mazhab Bani Israel terdahulu tak boleh, kalau sembahyang bila mak panggil, wajib batalkan solat. Wajib. Walaupun yang wajib, kena berhenti. Kita yang wajib tak boleh. Tengah sembahyang zuhur, mak panggil, boleh tak berhenti solat? Tak boleh. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal kamu. Maksudnya amal faridah. Amal faridah, amal yang wajib tidak boleh batalkan. Tapi yang sunat tak ada masalah. Sunat tidak termasuk dalam ayat tersebut. Walaupun sebahagian ulama menggunakan ayat tadi, wala tubtilu a'malakum, termasuk amal sunat pun tak boleh batalkan. Cuma ringkaskan, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Boleh faham? Tapi dalam ajaran Bani Israel, dalam Taurat dan Injil, tidak boleh batal. Karena tu Al-Imam Juraish, Sayyidina Juraish radhiyallahu ta'ala anhu, ketika solat, mak dia panggil, kan dia tidak batalkan solat dia. Dia solat, solati au ummi, solati am ummi, mak ke solatku, maka dia pilih solat. Mak dia panggil kali yang kedua pun juga dia tak menyuk, yang ketiga pun tak menyuk juga. Akhirnya mak dia angkat tangan doa, ya Allah, jangan kamu matikan Juraish selagi mana dia tidak dimalukan di depan pelacur-pelacur. Jangan matikan dia lagi dia tidak dimalukan di depan pelacur. Maka berlakulah peristiwa yang ma'ruf, kita sedia tahu. Ada seorang perempuan datang selalu berteduh. Dia ni duduk berkenan kat Sayyidina Juraish, tapi Sayyidina Juraish tak layan dia. Satu hari dia berzina dengan siapa? Dengan pengembala lembu.
yang selalu datang berteduh di bawah tempat ibadah Sayyidina Juraish, dipanggil Sauma'ah. Sauma'ah tempat ibadah bagi golongan Yahudi, Bani Israel dahulu. Jadi pergi berteduh bawah tu, kemudian berzina, mengandung, lahir anak. Maka orang pun tanya, anak siapa ni? Anak Juraish. Tengok, bubuh nama orang lain. Padahal anak siapa? Anak dia lah. Anak hasil daripada apa? Hasil zina daripada perbuatan dia dengan lelaki pengembala lembu. Faham? Tapi itu boleh bin dengan pengembala lembu? Tu pergi perlih. InsyaAllah boleh. Perlih boleh insyaAllah. Perlih. Dia ingat orang tak tahu kot ada mazhab yang kata memang boleh binkan dengan ni. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh bin sebelum 6 bulan. Ada mazhab tersebut, kita tak nafikan. Cuma masalah sekarang ni, kalau dah lebih daripada 6 bulan, lebih daripada 6 bulan, maksudnya dah 9 bulan dalam kandungan, kemudian baru kahwin. Ada waktu tersebut kahwin dah, maksudnya waktu duk kahwin tu perut ni dah memboyok dah. Kahwin pun senyap-senyap akhirnya beranak. Dia kata ni memang tak ada anak orang lain, anak dia. Baik, kenapa ulama dalam mazhab Syafi'i tidak benarkan untuk binkan anak kepada lelaki yang berzina tersebut? Karena air mani seorang lelaki kalau masuk ke dalam rahim seorang perempuan ketika persetubuhan dan jadi anak dengan persetubuhan tersebut, kalau dengan perkahwinan yang sah, kenapa dinasabkan kepada si bapa? Karena mulia air mani tersebut ketika diletakkan di tempat yang mulia, tempatkan yang halal, jadi dinasabkan. Kenapa tak dibinkan kepada bapa yang berzina? Karena kalau dibinkan kepada bapa yang berzina, bermakna kita telah mengiktiraf perbuatan zina waktu dia berzina tu. Waktu dia mengeluarkan mani, dia masuk ke dalam rahim perempuan tadi, mengandung perempuan tadi, bermakna kita iktiraf perbuatan zina tersebut. Kita kata tu pun iktiraf macam kahwin. Karena tu Imam Syafi'i tolak. Dia ingat Imam Syafi'i tak erti sains kot, bodoh. Hak kata Imam Syafi'i ni, hasil daripada ni, pakat kata Imam Syafi'i tak erti sains. Imam Syafi'i tak erti sains. Kalau Imam Syafi'i erti sains, dia akan tahu bahawa sekarang ni DNA tu jelas DNA kawan tu. Weh bodoh. Ingat Imam Syafi'i tak erti ya? Ingat Imam Syafi'i tak erti. Bukan masalah DNA tu. Masalah tidak diiktiraf budak tadi ni, budak tadi ketika mana berlakunya persetubuhan tersebut. Karena kalau diiktiraf, maknanya kamu iktiraf zina tadi. Kamu kata perbuatan mereka tersebut perbuatan yang sah, jadi boleh diiktibar anak. Tak ada tu. Dakik tak fahaman Imam Syafi'i? Dakik. Lepas tu masalah Imam Syafi'i kata boleh tak kahwin dengan anak zina? Dah bukan anak dia. Cuma makruh dalam mazhab Syafi'i kahwin dengan anak zina. Kalau anak tu memang anak yang hasil daripada perzinaan dia. Memang perempuan ni tidak berzina dengan orang lain, melainkan dia seorang je. Saya ni bukan perempuan kabaret. Maksudnya bukan duk buat dengan laki ni. Bukan. Saya memang duk bercinta dengan kawan ni je. Sekali tu kami buat kantoi terus. Mengandung pula dah. Orang lain kahwin sampai berapa puluh tahun tak dapat anak pun ada. Dia sekali je. Senang pula. Beranak pun senang dalam jamban ni. Hak kita kalau bini kita nak beranak pergi ke hospital, ya Allah, kita tengok pun kesian tuan-tuan. Punya teruk. Doktor pula sat mai. Baru 5. Ada kat 5 jam lagi kot. Sabar zat no. Kita mampu. 5 jam lagi, dia yang teruk. Hak depa ni senang no. Masuk dalam jamban tak sampai 2 minit. Wek buh dalam jamban pula. Bodoh. Puan. Faham? Baik tuan-tuan. Jadi bila berlaku kisah ni, hak tu yang masalah dia. Imam Syafi'i kata boleh tak kahwin? Bukan anak dia. Bukan anak daripada DNA dia. Kalau DNA tak DNA lah ni. Dan ni masalah dia, anak dikira dengan nasab. Sekarang itu bukan nasab kamu. Nasab dia dengan mak dia. Mak tak boleh kahwin. Mak tu beranak anak lelaki, keluar anak lelaki. Boleh tak anak lelaki tu kahwin dengan dia? Tak boleh lah, bodoh. Sebab tu memang nasab hang pun memang keluar daripada hang. Nasab dengan mak, bukan nasab dengan pak. Tapi masalah kalau keluar anak perempuan, boleh tak pak kahwin dengan anak perempuan ni? Dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Kerana apa? Kerana bukan anak kamu.
Tapi makruh. Makruh kata ulama. Sebaiknya elakkan, jangan kahwin. Nampak tak? Cuma kalau dari segi hukum, dah kahwin dah. Kalau dah kahwin, dikira zina tak kahwin dengan budak tadi? Ni kahwin dengan anak ni. Dikira sumbang mahram? Tak. Kerana ni bukan anak kamu. Kerana waktu berzina, tidak diiktiraf air mani kamu tersebut. Walaupun tu DNA kamu. Nampak tak? Dan kemudian kenapa Imam Syafi'i kata makruh walaupun boleh kahwin? Kerana nanti akan ni berterusan, DNA zina tu akan berterusan. Maksudnya anak kamu nanti pun akan berzina lagi lepas tu akan ada. Selepas tu. Sebab ada hadis Nabi sebut kata kebaikan kamu adalah kebaikan orang terdahulu. Jahat kita pun jahat orang dulu juga. Kalau ada tok wan dia pernah berzina, ada nanti anak cucu dia akan berzina nanti. Kalau tak tok wan kita Nuh hak yang ke berapa ratus tu. Hak dekat zaman Nabi Nuh dulu ni. Sebab tu keturunan Nabi sangat jaga. Para habaib jaga keturunan mereka semua. Nampak tak? Tu isu dia. Lepas tu nak komplain mazhab Imam Syafi'i, nak kata sampai kepada Imam Syafi'i ni, siapa suruh ni? Lagi berat lagi sampai kata kepada Nabi tu sudah tu. Tu yang Nabi berzina tu. Kata Nabi berzina dengan Sayyidatina Maryah. La ilaha illallah. Punya jahil, murakkab, bangang, syaitan, semua ada. Saya tak nak kata apa tuan-tuan. Melainkan ni adalah hasil daripada tarbiyah daripada kelompok ini. Nabi berzina. La ilaha illallah. Sampai tak tahu ada sistem perhambaan. Dan sistem perhambaan tadi pada zaman dahulu tu pun termasuk milkul yamin. Milkul yamin, kalau kata seorang tadi bersetubuh dengan hambanya, keluar anak tersebut, maka tu pun dikira sah. Maksud milkul yamin dikira harta dia. Berbeza dengan isteri, sebab isteri bukan harta kita. Ni harta kita, hak milik kita. Tapi tengok juga milkul yamin tadi, adakah dia berkahwin ataupun tidak. Kalau dia dah berkahwin, tak boleh bersetubuh dengan dia, kan dia bini orang. Cuma dia milik dia saja. Nah, dan dia ada isteri. Ni yang milkul yamin. Tu yang Piramli pergi beli Sarimah dekat kedai tu, dekat apa ni? Sup hamba tu. Tu hamba. Tu segak tu. Kamu ingat hamba murah? Hamba zaman dulu harga serupa dengan Mercedes Benz zaman lain. Tengok tu Piramli, tengok berapa ringgit hamba apa ni hak dia beli dekat sup, dekat pasar hamba. Bukan murah. Mahal. Bukan semua orang boleh beli hamba hak comel tu. Hamba comel orang tertentu aja beli sebab mahal. Nah. Dan boleh kahwin tak dengan hamba? Dalam mazhab kita tidak boleh kahwin lagi mana ada lagi orang perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka masih ramai, tapi perempuan merdeka semua tak mau kat dia dan dia bimbang berlakunya zina, maka baru boleh cari hamba pada waktu tersebut. Milkul yamin. Panjang perbahasan dia dalam bab ni. Tapi Wahabi senang aja, dia main sikit je. Dia cuih-cuih sikit je. Lingkup habis semua orang pakat kata sampai kepada Nabi. Bukan ke Imam Syafi'i ya. Ke Nabi pun kata. Dia. Nampak tak balak kelompok ni? Balak tak? Sangat balak. Faham? Tapi kalau pemerintah, contohnya, pemerintah kata Jabatan Fatwa Kebangsaan, dia pilih kata anak yang lahir dalam tempoh dia berkahwin dalam sebelum 6 bulan kandungan tersebut, maka boleh dibinkan kepada bapa yang DNA dia nasab kepada lelaki tersebut. Maka kalau kerajaan dengan Fatwa Kebangsaan kata macam tu, baik, tidak ada masalah, karena Fatwa Kebangsaan akan mengangkat kata ulama dalam usul fiqh, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada hakim akan mengangkat khilaf para ulama. Jadi hak tu pada waktu tersebut tidak akan, kita akan guna mazhab Abu Hanifah dalam masalah tersebut. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi masalah sekarang ni bukan tu perbahasannya. Bukan tu yang dibincangkan. Dibincang kod lain. Dia bincang hatta mutlak terus. Kalau budak zina ni keluar saja nasab terus pada waktu tersebut. Tak adakah budak zina akan budak yang hasil daripada perzinaan akan dihina dalam masyarakat? Dia berkata dia dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Masalah sekarang ni masalah kefahaman. Masalah bukan budak tu. Kenapa nak kena hina budak tersebut? Kefahaman dan kemudian pengajian selepas tu. Pengajaran yang sepatutnya diajar. Faham? Bukan masalah bin saja. Nah, masalah yang lebih besar daripada tu lagi.
Akhirnya tidak ada. Akhirnya jadi biadab terus dan bimbang. Nih, gelincir iman terus pada waktu tersebut karena biadab dengan baginda Nabi SAW. Itu tuan-tuan jaga-jaga elok lah anak-anak cucu kita daripada faham yang gila ni. Faham gila. Wahabi ni senang tuan-tuan ni. Dia pergi ke mana pun dia akan buat kucing. Dia duduk tempat kita, dia gaduh nak lawan dengan mazhab Syafi'i. Sebab semua tempat kita ni mazhab Syafi'i. Dia akan kucing mazhab Syafi'i sampai ke mati. Dia duduk di India, dia lawan mazhab Hanafi. Dia jadi Syafi'i semua kat Maliki. Kat sini Sa'ad nak jadi Maliki, Sa'ad jadi Hanafi. Yang penting bukan Syafi'i. Nah, dia duduk kat India, dia jadi Hanafi. Dia jadi Syafi'i. Sebab India banyak Hanafi. Ni orang India sebut. Wahabi di Malaysia mazhab apa? Ya, kita mazhab macam-macam. Kecuali Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i lawan sungguh. Semua tak kena. Dia kata macam kami di India. Sama. Di India, kalau kata tempat tadi mazhab Hanafi, dia akan jadi Syafi'i. Kalau tempat tu Syafi'i, dia akan jadi Hanafi. Di Malabar, Wahabi dia Hanafi. Sebab Malabar kebanyakan 90% lebih bermazhab Syafi'i. Nampak tak? Di Malabar. Maka mereka akan jadi Hanafi pada waktu tu. Nampak tak? Tu senang. Dia punya sifir Wahabi. Di Perlis, tak tahu terus binatang apa, kita pun tak tahu. Boleh. Baik. Kalau di Mesir, mazhab pelbagai. Wahabi tak ada mazhab tu. Kami semua mazhab kami terima. Tu dia. Pening kepala. Ni nak buat pula seminar mazhab Syafi'i. Sebab nak tunjuk kami Syafi'i lebih Syafi'i daripada orang-orang yang mazhab Syafi'i di Malaysia. Kalau kamu nak tahu lah, tu kesimpulan walaupun tak buat lagi. Saya tahu dah kesimpulan dia. Kesimpulan dia nak buat kata kamilah lebih Syafi'i daripada mazhab Syafi'i yang ada di Malaysia. Hak di Malaysia ni Syafi'i dia tidak betul-betul Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak payah baca Quran kepada si mati. Baca Quran tak sampai kepada si mati. Ni hak yang mazhab Syafi'i di Malaysia tak tahu ambil pada mana Quran sampai bila baca kepada si mati. Dia kata. Siapa lebih Syafi'i? Imam Syafi'i ke? Ni hak duk ikut mazhab Syafi'i di Malaysia. Kami Wahabi yang lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i sendiri. Baca satu perkataan, buat keluar kenyataan tu. Padahal Al-Imam Syafi'i sendiri kita sampai. Faham? Kerana semua dah makruf. Imam Syafi'i kita sampai. Ni ingat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ada Wahabi kata Imam Syafi'i kata baca Quran pada si mati tak sampai, tuan-tuan tahu tu ni mesti bodoh. Yang pertama baca tak habis. Yang kedua dia tak faham maksud Imam Syafi'i. Tak sampai tadi apa makna dia. Adakah Imam Syafi'i kata mutlak? Tak. Siapa yang faham kalam Imam Syafi'i? Ashabu Syafi'i. Antara yang mensyarahkan kalam Al-Imam Syafi'i siapa dia? Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab dia kata apa? Ada dua syarat Imam Syafi'i letak. Kalau tak cukup dua syarat ni tak sampai. Kata Imam Syafi'i. Kalau cukup dua syarat ni sampai. Apa dia dua syarat tersebut? Yang pertama, mayat ada di depan. Kalau mayat ada di depan, si yang baca Quran tadi, baca kepada si mati tadi, sampai terus tanpa khilaf, kata Imam Syafi'i. Yang khilaf ni masalah mayat tak ada di depan. Kita duduk di Malaysia, yang wafat tadi di Mekah contohnya, kita nak baca kepada dia, baik mayat tak ada di depan. Yang ni yang khilaf. Baik, syarat kedua apa dia? Syarat kedua tidak diniatkan kepada yang mati tersebut. Kalau dia niatkan pahala baca tadi sampai kepada si mati, kata Imam Syafi'i sampai. Tu kenapa baca tak habis? Imam Syafi'i sebut dua syarat tu. Dalam Riyadhus Shalihin lagi jelas. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sebut terus. Imam Syafi'i kata aku suka kalau orang baca Quran kepada si mati. Takkan suka baca aja tak sampai. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Riyadhus Shalihin sampai bacaan kepada si mati tersebut. Imam Nawawi ringkaskan terus pandangan Imam Syafi'i. Faham? Baik, ni sebab tu kita bila baca tahlil, kita baca Quran, kita baca surah Yasin, kita baca tahlil, kita baca doa tak? Baca doa kan? Lepas tu jangan tinggal doa. Doa tahlil tu kalau tak hafal baca, hak belakang dengan malu. Ni dia malu. Dia tak hafal doa tahlil. Lepas tu dia baca doa dia sendiri. Lah kali tak sampai sebab dia tak baca satu perkataan dalam doa tersebut. Apa dia? Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min qawli la ilaha illallah. Faham tak? Kan?
Ya Allah, sampaikan bacaan Quran kami dan bacaan la ilaha illallah kami kepada si mati. Allahumma ausil thawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikan pahala kami. Kata ulama, yang baca doa ni siapa yang sebut ni? Imam Syafi'i kata, siapa yang baca doa ni akan sampai terus kepada si mati tanpa khilaf. Tu dia. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar Wahabi cakap, tuan-tuan tahu kata, ni mesti tak mengaji. Yang kedua, makna yang lebih berat lagi, bodoh. Tu ya. Faham tak? Pertama, tak mengaji tu cerdik sikit, nampak macam comel, lembut ya. Yang kedua tu kena sebut bodoh. Tu. Maka waktu tu orang akan kata, kasarnya Ustaz Nazrul. Bodoh lagi depa. Nah. Sebab depa telah membodohkan umat Nabi yang ada di Malaysia ni berapa lama tuan-tuan. Dan berapa ramai yang tertipu. Kebanyakan tertipu ni semua tak pernah pergi mengaji. Biasa duk baca Facebook dan kemudian buka YouTube tengok yang Wahabi cakap. Lepas tu mereka ni lah yang paling komen, paling biadab sekali dalam mana-mana komen. Tuan-tuan tengok komen biadab ni, kalau tuan-tuan tengok balik Facebook dia, mesti nampak dia tahu dah. Dia mesti memang bengong. Nampak tak? Gambar kadang anak tudung tak pakai. Dia pun pakai seluar pendek. Nah, lepas tu tulis pula kadang caption dia apa dia? Saya orang gila. Memang betul semua. Saya buka kena lah, memang patut. Dia mengaku. Memang dia gila pun. Cukuplah tu. Tak marah lawan Wahabi. Baca adab ni lebih baik. Tiba-tiba termasuk bab tadi, minta maaf. Jadi Sayyidina Juraish waktu ketika mana dia tidak berhenti solat, dia difitnah oleh perempuan tersebut. Sayyidina Juraish radhiyallahu taala anhu dibawa. Raja tahu dan raja marah. Raja kata, ini orang soleh yang ma'ruf, kata doanya mustajab. Tiba-tiba berzina. Maka ditangkap dia, kena dipasung tu. Ni diikat tangan dan dengan tengkok dia dengan kayu tu. Kita tengok cerita kan. Diikat macam tu, dijalankan di depan. Di depan ni di tengah-tengah bandar. Berkumpul orang ramai di tepi jalan. Termasuk pelacur-pelacur. Pakat ludah Sayyidina Juraish radhiyallahu taala anhu. Pakat ludah dia. Tui, kata ingat orang soleh sangat, rupanya minat juga orang-orang macam kami ni nah. Ludah. Dia senyum pada waktu tersebut. Waktu kena ludah ni, dia senyum. Maka bila sampai depan raja, raja tanya, kenapa kamu senyum? Saya telah terkena doa ibu saya, kata beliau. Saya tersenyum kerana saya telah terkena doa ibu saya. Apa doa ibu kamu? Ibu saya, dia cerita apa yang berlaku kepada dia. Saya semayang dan kemudian saya tidak berhenti solat saya kerana ibu saya panggil, ada hajat. Tiba saya tidak berhentikan solat saya. Maka bila saya tak berhenti, mak saya doa, ya Allah, jangan matikan Juraish lagi mana dia tidak dimalukan di depan para pelacur. Maka hari ini saya dah dimalukan di depan pelacur. Saya dah terkena doa ibu saya. Lepas tu doa ibu hatta kepada wali. Wali pun kalah tuan-tuan. Dia wali besar. Mak dia orang biasa je. Tapi doa dia kalah doa Juraish. Juraish doa dia mustajab. Boleh tak waktu mak dia doa dia angkat, ya Allah, batalkan doa ibu saya? Boleh je. Tapi tak mampu dia. Tak mampu dia. Batal. Kena dia doa ibu dia. Sebab tu kamu wali lah macam mana pun, kamu tak akan mampu tolak doa ibu kamu walaupun dia hanya penoreh getah. Ingat, jangan main-main dengan doa mak. Doa mak sangat bahaya. Sebab tu kalau mak nak doa, doa baik-baik. Kerana doa tu akan jadi anak yang baik insya-Allah. Sebab tu orang tua-tua dulu bagus. Kalau anak bagi pecah cawan, baguslah anak siapa ni. Bagus sungguh budak tu. Lagi banyak cawan dia pecah. Kan? Tapi dia doa, dia tak kata ni budak bodoh mana ni. Bodoh sungguh. Pergi sekolah tengok daripada awal darjah 1 sampai darjah 6 tak pernah dapat nombor 1. Nombor 1 daripada bawah. Roja dapat belakang, dia terlupa dulu dia pernah kata kat anak dia bodoh. Memang jadi bodoh semua. Sebut elok-elok. Insya-Allah jadi elok anak tadi. Kemudian Sayyidina Juraish panggil budak tadi. Mana budak tadi? Bawa main dia. Datang budak tadi, kemudian Sayyidina Juraish sapu kepala dia. Tanya, siapa bapak kamu? Maka budak tu bercakap tu, cuba kau. Ni bukan orang biasa. Kita boleh dah nak panggil budak. Mana budak tu? Sapu pi 60 tahun pun. Budak tu dah renyah tu. Sapu tunggu 3 tahun. InsyaAllah 3 tahun dia budak tu boleh cakap, dia boleh cakap. Ni sapu tu maksudnya dia tahu dia siapa. Betul dia panggil, budak tu. Sapu kepala budak. Wahai budak, siapa bapak kamu? Maka budak tu bercakap tu. Ni antara budak yang bercakap ketika masih kecil. Karamah Sayyidina Juraish. Tapi doa mak dia ditolak tak? Tak boleh tolak. Tak boleh kacau dia dengan doa mak dia. Doa kena terus. Nampak tak? Kemudian nak
Bila raja tengok tu, hai, ini bukan orang calang ni, ini orang yang agung, orang mulia. Maka diminta oleh raja untuk buat balik Sauma'ah, tempat ibadah Quraisy, dibuat dengan emas. Sayyidina Jurayj kata tidak mau. Dengan perak tak mau. Buat macam biasa balik dengan tanah liat. Soleh kalau kita dengan emas, padanlah. Dah itu hamba untung sangat buat dengan emas. Dia usah ada dunia. Tak ada dunia dia. Baik, patah balik yang dulu balik. Sayyidina Jurayj ni siapa dia? Saint Josh. Maqam dia sekarang ada di mana? Di Greece. Di Greece ada satu gereja dipanggil gereja Saint Josh. Puak Kristian buat gereja. Dan kemudian diletakkan jasad dia masih ada sampai sekarang, diletak dalam cermin jasad dia. Dia korek balik kubur Sayyidina Jurayj, diletakkan di atas kerusi. Ni kata Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf cerita dia pergi ke Greece waktu ketika dia masih kecil, umur 10 tahun kata dia. Dia pergi dengan kakak dia. Sebab haji bagi Kristian Ortodok ke Greece. Haji depa. Kita haji di Mekah, depa haji di Greece. Syok depa lah, Greece. Depa haji depa di Greece. Dia kata kami pergi, saya dan kakak saya. Dan hikmah dalam perjalanan tersebut kata dia, saya dan kakak saya yang masuk Islam dalam keluarga kami. Umur 10 tahun dia ni, umur 18 tahun dia masuk Islam. Dan dia kata kami masuk dalam bilik yang kaca tersebut, dilihat Saint Josh duduk di atas kerusi, dan semua kanak-kanak yang datang dalam haji tersebut kena cium kaki Saint Josh. Kami cium kaki dia. Dan bila saya tengok, kata Syekh Hamzah Yusuf, bila saya tengok wajah Saint Josh, saya rasa ini orang yang hidup, dan yang ada di keliling ni semua dah mati. Faham? Yang ni yang hidup sebenarnya. Faham? Siapa yang Saint Josh ni? Inilah Sayyidina Jurayj radhiyallahu ta'ala anhu. Saya teringin nak pergi ke Greece, teringin nak pergi tengok muka Saint Josh, kerana dialah yang disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut, yang doanya mustajab. Tapi Kristian suka tipu, dan kemudian mereka akan bawa keluar orang-orang yang mulia, yang mereka ni adalah orang-orang soleh di kalangan muslimin, dikeluarkan dan kemudian dipakaikan salib besar, dianggap bahawa ni Kristian, sedangkan mereka adalah Bani Israel. Ini orang-orang terdahulu yang soleh di kalangan pengikut Nabi Allah Isa AS. Itu kisah dia. Itu kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Greece, pergi minta izin dengan penjaga gereja Saint Josh tu, kata saya nak masuk gereja tak boleh, nak tengok Saint Josh. Dan kata Syekh Hamzah, memang Saint Josh kalau diletakkan di dahi dia, tangan, darah akan kembali semula ke dahi dia. Masih berdarah, masih hidup. Betul dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka ni orang-orang yang ahlullah. Baik, itu contoh dia, hadis dalam Sahih Bukhari. Baik, adab yang ke-21, adab berkunjung dan menerima kunjungan. Dah habis dah adab kita dengan ibu dan ayah. Bukan itu saja, no? Banyak lagi adab, tapi Syekh Abdul Fattah masukkan yang sedikit ini. Apabila kamu keluar untuk menyambut ayah kamu, masih lagi, no? Masih lagi. Sanak saudara yang dihormati, seorang sahabat yang sebaya dengan kamu, kawan yang lebih muda daripada kamu, ataupun kamu datang menziarahi mereka, maka perhatikan kebersihan diri kamu. Kalau kita nak sambut mak ayah kita, nak sambut saudara kita, sahabat kita, kawan-kawan kita yang datang kepada kita, maka pastikan kebersihan diri kita. Perelokkan penonjolan kamu dan persiapkan rupa diri yang sesuai mengikut keadaan sekiranya yang berkunjung atau yang dikunjungi itu lebih rendah daripada kamu atau lebih mulia. Kerana mata akan terasa tertarik dengan rupa yang cantik menawan, keadaan yang bersesuaian dan kebersihan yang sempurna. Nak datang majlis, pakai elok-elok, pakai wangi-wangi, kerana ni majlis yang baik. Nak pergi jumpa mak ayah, pakai elok-elok. Nak jumpa orang soleh, mandi, kan disunatkan begitu. Maka kena amalkan yang tu selalu. Sebab tu seorang sahabat Nabi, waktu ketika datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat bila datang daripada jauh sampai saja di Masjid Nabawi, terus pergi bertemu dengan Rasulullah. Kecuali seorang sahabat ni, dia tak pergi lagi. Dia balik dulu ke tempat penginapan, dia mandi dulu, kemudian dia pergi bertemu dengan Nabi, dan Nabi puji dia. Nampak tak? Nabi puji dia. Rasa ada dalam hadis ni, ada dalam kitab ni, insya-Allah. Kita akan tengok. Nabi kata, bagi kamu wahai fulan, saya tak ingat nama sahabat tersebut, bagi kamu ada kelembutan, ada ketenangan, kata Nabi. Jadi Nabi ditanya oleh Nabi, para sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Adakah akhlak tersebut ada padaku sejak daripada fitrah ataupun baru ada? Maka Nabi SAW telah mengatakan kepada beliau, sejak daripada kamu, sejak fitrah lagi kamu telah ada sifat tersebut. Betul kata ulama, sifat yang baik ni sebenarnya fitrah bagi manusia. Berbeza dengan sebahagian falsafah barat yang mengatakan bahawa manusia ni asalnya fitrahnya jahat. Manusia ni asal jahat, kemudian baru jadi nak elokkan, nak jadi jahat. Kalau jadi jahat, maksudnya dia ikut fitrah dia yang asal. Jadi ini bercanggah dengan Islam. Islam fitrahnya asalnya baik. Nampak tak? Kita ni asalnya baik. Cuma yang menidak baikkan tadi adalah suasana kita ataupun keadaan yang ada di keliling kita. Jangan sekali-kali memandang remeh terhadap rupa diri kamu, kerana itu akan mengurangkan kelazatan dan keindahan pertemuan, serta boleh mengecilkan hak pandangan bagi orang yang disayangi dan dibanggai. Inilah yang dimaksudkan oleh ajaran dan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, kata Nabi, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum, yani mazhara dawabikum wa marakibikum hatta takunu ka'annakum syammatun finnas. Kata Nabi, sesungguhnya kamu akan berkunjung menziarahi sahabat-sahabat kamu, maka perelokkan pakaian kamu, uruskan kenderaan kamu sehingga kamu kelihatan seperti tahi lalat di tengah orang ramai. Apa makna tahi lalat? Maksudnya surah lafitah lin nazar. Kita jadi tahi lalat kalau ada pada wajah seorang, orang akan tengok dua kali orang tersebut. Ini maksud surah lafitah lin nazar, menyebabkan orang berpandang kali kedua. Kerana dia menjadi titik tumpuan orang. Nampak? Sesungguhnya Allah tidak menyukai suatu yang hodoh dan bersikap hodoh. Karena Allah Ta'ala, fa inna Allah la yuhibbu al-fuhsya wa la tafahhusha. Allah Ta'ala tidak suka yang hodoh dan bersikap hodoh. Ini hadis riwayat Al-Imam Abi Dawud, Al-Imam Ahmad dan Imam Hakim dalam Mustadrak daripada Sayyidina Sahal ibn Hanzaliyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian andai kata kamu mampu untuk menyediakan suatu hadiah atau buah tangan untuk orang yang dikunjungi atau untuk orang yang mengunjungi kamu sebagai balasan kepada hadiah mereka, maka itu adalah lebih baik. Kalau nak pergi ke rumah orang, bawa benda. Kalau tak ada apa, orang kita, orang Melayu kita kan bagus, beli buah, tengok ada buah, beli buah. Bukan mesti besar benda tersebut. Hadiah ni walaupun kecil, tapi tanda ingat. Walaupun benda tu benda yang sangat ringan dan benda sangat kecil. Batu orang yang menerima hadiah kena rasa seronok, tunjukkan kegembiraan. Jangan buat tak tahu ya. Ni orang bagi hadiah buah, silakan. Kita pun gitu ya. Walaupun bagi buah plum harum manis mahal lah. Bagi buah apa ni, buah apple, kita selalu beli dah. Penuh dalam peti air kita. Tapi dia mai bagi buah apple lagi. Tunjukkan kegembiraan. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Susahkan saja buat mai buah apple pun. Tak ada apa. Tunjukkan kegembiraan kita. Kata adab menerima hadiah, kalau orang bagi hadiah kepada kita, benda hadiah tu tertutup, minta izin kepada dia untuk buka depan dia. Biar saya nak tengok. Kalau tuan tu kata, tengok kat rumah lah, jangan tengok ni malu, baru tengok kat rumah. Tapi kalau dia tak kata apa, kata sila, kalau nak buka sila, kita pun buka depan dia. Tunjukkan kegembiraan. Ambil hadiah tu, Masya Allah. Macam tahu pula saya memang duk cari benda ni. Stokin sebelah. Apa lah, buat macam mana? Dia pun tersilap. Maksud stokin dia pula tu. Kan? Tunjukkan sonok tadi. Walaupun kita tak sonok pun benda tu, kita tak mau pun benda tu, tak berkenan pun. Contoh dia bagi benda, satu benda tu kita bukan minat pun benda ni. Tunjukkan kegembiraan. Kerana memasukkan kegembiraan dalam hati seorang Muslim tersebut, itu akan digembirakan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kemudian bagi ke orang lain, bagi kat bini kita. Barang tu dah ambil, terima kasih banyak, Masya Allah. Ni mahal ni. Padahal 20 kedai RM2 kan. Mahal ni. Apalah. Lepas tu bagi kat bini. Dengan bagi depan dia, dia balik dah. Bagi kat bini. Lagi elok lagi, kalau seronok lagi, kalau benda tu, kalau dia ada, kita pakai. Dia bagi hadiah kat kita, kita pakai. Bayangkan orang bagi hadiah kat kita, dan kita pakai benda tu, dan dia tengok bila kita pakai. Macam mana perasaan orang tersebut? Dia akan seronok. Saya bagi hadiah kat Syekh Yusri. Syekh Yusri saya bagi hadiah dekat dia syal. Syal tu saya beli warna hitam, kemudian dia punya ukiran bunga-bunga dia tu dengan benang emas.
Saya bagi hadiah dekat Syekh. Syekh yang ajak kami tu. Cara macam mana nak buka hadiah, terima hadiah. Macam Syekh ajak, Syekh amalkan yang tu. Kemudian kata kawan-kawan saya, esok saya tak pergi kelas Syekh pagi. Lusa pun saya tak pergi juga. Kawan-kawan saya kata pilah kelas Syekh tu. Syekh pakai 2 hari dah. Hak hang bagi tu, Syekh pakai 2 hari dah. Hari ketiga saya pergi, Syekh tak pakai dah. Syekh ingat saya tak main dah. Hari ketiga Syekh tukar syal baru pula. 2 hari, 3 hari Syekh pakai syal tersebut. Jadi apa ni, Syekh amalkan yang kita yang dibuat tadi. Kita kena buat macam tu. Baik. Andai kata kamu mampu untuk menyediakan satu hadiah atau buah tangan untuk orang yang dikunjungi atau untuk orang yang mengunjungi kamu sebagai balasan kepada hadiah mereka, maka itu adalah lebih baik. Kerana mata akan rasa tertawan dengan perkara yang menarik sebagai keindahan pertemuan, kemudian hati akan diresapi kebahagiaan dan perasaan gembira akan memenuhi ruang luar dan dalam. Inilah peranan yang dimainkan oleh hadiah. Penting hadiah. Sebab tu kata Nabi, sebab itulah Rasulullah SAW pernah mengajarkan di dalam sabdaannya, tahadau tahabbu. Tengok ini baca betul no? Ramai orang baca silap. Ada orang baca tahadu tahabbu. Tak betul. Yang betul apa dia? Tahadau tahabbu. Panjang pula nak syarah kod nahu dia, tak payahlah. Saya habaq tu dulu lah. Habaq bilah. Kesian pula orang duk mengaji. Kenapa baca tahadau? Kerana hadyun belakang huruf dia had, ya ada alif marbutah dipanggil. Minta maaf, alif maksurah. Alif maksurah kalau ada, maka bila mana dibacakan dengan fa'il dan ada waw dan alif, maka sebelum waw dibacakan dengan fathah. Ingat tu. Kenapa tahabbu tidak baca tahabbau? Kenapa tahadau tahabbau? Kenapa tak baca tahabbau tak? Karena hab tidak ada alif maksurah di belakang. Karena hab ba, huruf ba, dia bukan huruf alif maksurah. Alif maksurah macam mana? Macam huruf ya, tapi tidak ada titik dua di bawah. Faham? Jadi ini kalau kata dibacakan dengan fa'il yang ada waw dan alif, sebelum waw dan alif nak lihat, nak baca macam mana? Tengok kepada asal perkataan. Kalau perkataan asal ada alif maksurah yang tidak ada titik, ada huruf macam ya tapi tidak ada titik, maka tahu cara nak baca sebelum waw mesti baca fathah. Tahadau, tahabbu. Kenapa tahabbu? Karena habbun tidak ada alif maksurah. Faham? Itu di dalam ilmu saraf. Sebab cara nak baca bagi betul. Kalau tidak baca tak betul. Ni kalau tak ada baris, kau suruh baca tahadu, tahabbu. Dia rasa macam sedap pula baca macam tu. Kalau ustaz baca tahadau, masa tak pun nak sedap. Ni, buah tapak kaki. Bukan kira sedap. Kira riwayat. Dan juga kira dalam ilmu. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Itu penting sebab tu kata Nabi SAW, kata sebahagian ulama, hadis Nabi yang Nabi SAW kata, Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap, yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka siap tempat dalam api neraka. Sebagian ulama kata termasuk orang yang baca hadis tak erti nahwu dan tak erti saraf. Termasuk orang yang menipu. Pak Nabi tak baca, dia pergi baca. Tu ada seorang sahabat, seorang lelaki kalangan penuntut ilmu, mimpi bertemu dengan Nabi, kemudian dia bacakan satu hadis kepada Nabi. Dia baca hadis kepada Nabi. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu sebut hadis ni ya Rasulullah? Hadis ni masyhur, sebut dalam kitab sahih." Nabi kata, "La, aku tak sebut." Terkejut dia. "Woi, hadis dalam Sahih Bukhari ni." Nabi kata Nabi tak sebut. Dan pagi esok dia pun semangat cerita kat tok guru dia. Dia kata, "Tuan guru, semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Saya tanya kepada Rasulullah, adakah Rasulullah sebut satu hadis ni? Yang hadis tu adalah Sahih Bukhari. Yang Imam Bukhari kata hadis tu sahih. Tapi Nabi kata saya tak sebut hadis tu." Tok guru dia kata, "Hadis apa?" Maka dia pun baca hadis. Memanglah. Hang baca pun tak betul. Kamu baca baris pun tak betul. Maka dia pun kata, bukan. Dan saya tanya kat Nabi semalam. Nabi kata Nabi tak sebut. Tak apa, kalau mimpi lagi sekali, kata Syekh, tanya balik kat Nabi. Baca hak betul ni. Maka dia pun mimpi sekali lagi. Ni rezeki lah. Mimpi sekali jumpa Rasulullah, tanya kat Rasulullah, baca hak betul. Di mana Nabi kata, "Ya, saya sebut tu." "Ya Rasulullah, dulu saya sebut yang dulu
Hadis tu juga Rasulullah. Tak, bukan hadis tu. Kamu baca tak betul. Nabi baris kamu kena tak, kamu letak tak kena. Baris tak kena, mana aku sebut? Aku tak sebut macam kamu sebut. Aku sebut yang macam kamu sebut sekarang. Ha, tu baru betul. Baru dia tahu rupanya dia yang silap. Faham? Ha, tu. Kalau baris tak betul pun dah masalah. Faham? Dari segi peletakan makna. Betul lagi syarah tak betul. Ha, lagi teruk. Syarah merata, pi, lepas tu pula lagi teruk lagi syarah bercanggah terus dengan ijma' para ulama. Oh, lagi berat. Lepas tu nak kata Nabi sebut. Nah. Hei, Wahabi betul. Ya. Antara amalan salafus soleh. Tengok, tahadau, tahabbu, bertukar-tukar hadiahlah antara kamu, nescaya kamu saling berkasih sayang. Nak macam mana nak kasih sayang? Tukar hadiah. Bagi hadiah kepada kawan-kawan kita. Faham? Antara amalan salafus soleh yang dimaklumi bahawa mereka sentiasa membawa hadiah kepada orang yang mereka kunjungi, walaupun hadiah itu hanyalah sebatang kayu sugi. Allah. Amalkan yang ni. Nah, amalkan yang begini. Tak mesti mahal. Nah, hadiah tak mesti mahal. Hadiah ni yang tanda ingat kita kepada orang tersebut. Lepas tu kata ahli psikologi, dia kata hadiah yang paling dirasakan oleh orang tersebut adalah hadiah yang diperlukan oleh orang tu pada waktu tersebut. Dan kita bagi kat dia pada waktu tu. Contoh isteri kita. Nah, kat rumah. Dia tengok dia pakai beg lama dah, beg tu. Ni bukan beg dia duduk dalam rok tu dah penuh beg dah. Ni beg dia duduk pakai beg tu je tengok. Kita pun beli kat dia beg baru. Nah, hadiah dekat dia beg baru. Walaupun beg tu beli di mana? Tulis LV. Tapi beli di Uptown, kan? Bohong kat dia. Bagi kat dia. Oh, syok dia pada waktu tersebut. Seronok dia. Dan dia tak tanya abang beli harga berapa, tak. Tanda ingat dengan dia. Hatta kalau kain, dia pakai apron. Kan nak masak pakai apron. Kalau pakai apron lah. Apron koyak. Kita beli apron baru dekat dia. Dia akan rasa dihargai pada waktu tu. Kenapa? Kerana dia nampak. Dia tahu kata kita tengok pada benda yang apa ni orang lain tak perasan. Kata orang Cina tak boleh bagi hadiah jam. Hadiah jam kalau orang Cina marah. Orang Cina kata macam perli dia. Perli kalau bagi jam ni seolah macam dia tak jaga waktu. Tapi kalau jam Rolex dia tak tolak kot. No? Rolex dia tak tolak katanya. Dia marah, tak marah katanya. Tak apa, tak. Boleh. Macam orang kita lah bagi sejadah. Bagi sejadah kalau okey kot, no, tak ada masalah, no. Tapi kalau bagi sejadah lepas tu rajin-rajinlah semayang. Marah. Macam aku tak semayang dengan perkataan tu kot dia marah. Antara amalan salafus soleh yang dimaklumi bahawa mereka sentiasa membawa hadiah. Baik, cukup. Adab yang ke-22. Lazimkan. Adab tuan rumah dengan para tetamunya. Apabila ada tetamu singgah menziarahi kamu. Adab ke-22. Maka hendaklah kamu ketahui bagaimana cara melayaninya dan bagaimana cara menjaga haknya. Bukanlah maksud saya agar anda berlebihan menjamu makan dan minum untuknya. Bersederhana dalam hal ini adalah amalan sunnah. Melayani tetamu tanpa sebarang pembaziran itulah yang dituntut. Jadi maksudnya kalau tetamu datang, layan dia. Dan macam mana nak jaga hak tetamu tersebut, kena tahu. Baik, bukan nak suruh membazir, kata Syekh Abdul Fattah. Contoh kalau kita ni biasa duduk makan nasi, gulai, ayam, semua, tak perlu nak kena cari udang galah hari tu. Nampak tak? Tak perlu cari udang galah, nak kena cari lobster. Wah, mahal-mahal semua nak kena jamu kat tetamu kita ni. Melainkan kalau kata kita ada kelapangan pada waktu tersebut. So jangan membazir. Tapi kalau kita ada, tak apa, sediakan. Tak perlu susahkan diri, maksudnya gitu. Boleh faham? Jadi jamu sekadar yang ada. Tapi janganlah asemai aja kopok lekor. Tengah malam pun kopok lekor. Tengah hari waktu makan nasi kopok lekor. Oi, dia ni memang makan kopok lekor je kan? Contohlah kan. Tapi kalau dia ada yang tu, kita boleh komplain. Dia kena fikirlah. Waktu tengah hari orang makan nasi, takkan jamu kopok lekor. Ya. Tapi apa ni, kalau dia nak jamu, yang tetamu yang datang pula tak boleh komplain. Tak boleh lebih kata pula, takkan kopok lekor je. Kurang ajar kan. Dan jangan lambat, melayan tetamu jangan lambat. Tetamu kalau datang ke rumah jangan lambatkan. Jamu terus hayap. Walaupun air sejuk dulu.
Main-main je tak ayat terus. Tu dulu. Lepas tu ada beberapa benda yang jangan dilambatkan pengurusannya. Sama anak dara. Sampai waktu bagi menikah bang. Yang kedua, mayat. Kalau dah sedia dah dah siap dah untuk dikebumikan, segerakan pengebumian. Yang ketiga, tetamu kalau datang, hidang cepat pada dia. Jangan lambatkan hidangan. Dia sembang dulu dah 2 jam dah, baru nak jamu ayak. Teruk habis suara dia. Boleh? Jadi sediakan dulu yang tu. Yang saya maksudkan dengan hak melayani tetamu apa dia? Memperelokkan tempat duduknya, tempat berbaring, tempat untuk bermalam, memberitahu arah kiblat kepadanya, menunjukkan kepadanya tempat bersuci dan wuduk. Begitu juga hal-hal lain yang bersangkutan. Ni. Kalau dia datang, tetamu tadi datang untuk bermalam. Kalau dia datang bermalam tempat kita, maka siapkan rumah bilik tu, siapkan dia elok. Yang tunjuk dekat dia kiblat kok mana. Tu kan diamalkan. Lepas tu dalam rumah kita ni kena ada dah kain tola yang khas untuk tetamu. Buat macam homestay tu. Bukan sewa apa tak. Memang kita dah siap dah untuk ni tetamu punya. Macam tu. Apabila kamu menghulurkan tuala untuk mengeringkan kesan air sembahyang atau kesan basuhan tangan setelah makan atau sebelumnya, maka hendaklah tuala itu adalah tuala yang bersih dan bukan yang digunakan oleh kamu sekeluarga. Elok juga kamu memberikannya minyak wangi untuk digunakan atau cermin untuk dia mempersiapkan diri. Siap dalam bilik itu, siap, lengkap. Biarlah alatan bersuci yang akan digunakan olehnya dalam keadaan bersih. Sebelum tetamu kamu memasuki bilik air, hilangkan terlebih dahulu kesan-kesan kotoran yang tidak enak dilihat oleh tetamu atau orang berdagang. Ini orang yang musafir ni. Jagalah ketenangan tetamu sewaktu dia tidur dan berehat. Oleh itu hendaklah seboleh-bolehnya dijauhi suara kanak-kanak dan riuh rendah dalam rumah anda. Jauhkan dari pandangannya pakaian wanita dan apa-apa yang bersangkutan dengan mereka. Kerana itulah pemeliharaan yang dituntut, dan tindakan itu akan menjaga kehormatan kamu dan kehormatan tetamu. Kalau kita bagi bilik tu tempat tetamu duduk tu, bilik tu juga kita letakkan almari, barang-barang isteri kita dalam tu. Macam mana kita nak buat? Kunci. Bila kunci, tetamu pula kena jaga adab juga. Jangan bilik benda berkunci itulah dia nak buka sangat. Ni ada perangai macam ni. Mai ke rumah orang, tempat berkunci tu lagi dia pulun. Kunci tu, mana kunci ni? Cari kunci pula malam tu. Orang ajar. Ni pernah berlaku, pernah berlaku. Taklah saya tak betul sudah. Tak elok. Ya. Baca kitab ni. Baik. Perelokkan rupa kamu tanpa ada unsur melampau. Layanilah tetamu dengan penuh tertib dan beradab. Jangan jadikan hubungan akrab kamu dengan tetamu berkenaan sebagai alasan untuk mempermudah dan meremehkan tertib layanan terhadapnya. Kamu adik-beradik dia, kamu kena orang rapat dengan dia. Dia ni kami tahu dulu tidur tempat biasa-biasa pun boleh. Bagi ikut-ikut dan dia. Tak, jangan begitu. Sudah menjadi kebiasaan salafus saleh. Sewaktu mereka berziarah, mereka akan mempersiapkan diri dengan elok, seperti mana yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Apabila kamu menjadi tetamu kepada seorang teman atau sanak saudara, hendaklah kamu bersikap memudahkan urusan tanpa mendesak dan memberati orang yang diziarahi. Jagalah keadaan dan waktu bekerjanya. Hendaklah kamu meringkaskan waktu ziarah kamu. Setiap orang mempunyai urusan dan tanggungjawab, sama ada yang kelihatan ataupun tidak. Oleh itu hendaklah kamu merasa kasihan terhadapnya. Jadilah kamu itu sebagai pembantu saudara kamu untuk dia melaksanakan tanggungjawab dan menyelesaikan tugasnya. Jadi ma'ruf ni senang bahasa dia. Jadi kalau kita tahu tuan rumah ni esok kerja, kita datang melawat pada esok, waktu esok dia nak kerja, maka ringkaskan lawatan kita. Kalau tengok ahwal, kalau orang ni sakit, macam mana nak lawat orang sakit, benda apa yang kita nak kena sembang dengan orang sakit. Tuan, alhamdulillah ayah saya alhamdulillah dah masuk ke wad biasa. Alhamdulillah berkat doa tuan-tuan, berkat selawat tafrijiyah yang anak-anak mati laksanakan. Saya ni Dalailul Khairat tak tahu berapa kali khatam baca untuk ayah. Memang doktor mai jumpa saya tuan-tuan. Selepas ayah sedar tu, doktor mai jumpa saya. Bagi tahu ayah 18 hari tidur. Ditidurkan 18 hari. Mana jantung dia tak sekata.
3 hari selepas bedah, ayah jadi jantung dia laju. Kemudian malam tu pukul 3 pagi doktor telefon, bagi tahu kata kritikal. Dan doktor suruh panggil semua adik-beradik mai. Doktor kata keadaan ayah sangat tenang. Kami dah masukkan ubat ni dah supreme dah, habislah ubat. Kami tak tahu dah. Tengok keadaan ayah lah, dia kata macam mana. Sama ada dia boleh terima ataupun tak boleh terima. Doa lah dia kata. Saya pun telefon Ustaz Zuhair suruh buat selawat tafrijiyah 2 kali belajar Matis buat yang pengetahuan saya lah. Kemudian hari yang selepas tu nampak stabil, selepas dah di current jantung dia, masuk balik bilik pembedahan current jantung. Alhamdulillah sampai sekarang masya-Allah dah masuk ward biasa. Maksudnya dah sedar dah. Doktor bagi tahu kemungkinan macam-macam. Kalau ayah hidup, kata doktor kat saya, kalau ayah dipanjangkan umur, kemungkinan banyak. Sama ada lumpuh setengah badan, sama ada lumpuh di bahagian, sama ingatan dia akan jadi masalah, sama ada lumpuh di bahagian tangan saja, di bahagian kaki saja. Alhamdulillah ayah lepas sedar tidak ada apa langsung. Ingatan elok, tidak lumpuh, semua alhamdulillah. Nah, saya saya tidak nampak lain melainkan doa daripada orang ramai, doa daripada semua lah. Lepas tu doktor bagi tahu kat saya, kes ayah ustaz ni di luar jangkaan. 2-3 orang doktor bila jumpa saya, kes ayah ustaz di luar jangkaan. Tu yang dia sebut tu lah. Nah, alhamdulillah banyak-banyak masya-Allah. Saya selawat tafrijiyah ni sangat besar barakah. Sangat berkat. Sangat berkat. Baik. Kenapa saya tiba-tiba cerita pasal ayah tu? Saya tak faham. Ziarah. Nak cerita ya. Waktu ayah saya di ICU, ayah saya dah sedar dah waktu tu. Dah sedar dah. Esok dah nak cabut dah. Selepas hari yang ke-18. Nak cabut dah dia punya wire apa dia panggil apa? Pipe bubuh dalam mulut tu sebab dia tak boleh bernafas melainkan melalui pipe tu. Jadi nak tarik dah pipe tu, nak keluar dah. Ada seorang pelajar Mesir ni datang jumpa dengan saya. Pelajar Mesir tuan-tuan ni. Tapi duduk Mesir tak mengaji. Main jumpa saya. Sembang dengan saya. Oh, lama tak jumpa ustaz. Saya pun lama. Tak apa. Lepas tu dia kata ayah ustaz kan duduk sini? Ayah. Ada di ICU. Macam mana keadaan dia kata? Keadaan ayah itulah makin nak elok lah kot insya-Allah. Saya kata itulah. Lepas tu dia kata pakai pipe tak? Dia kata masih pakai pipe lagi. Dia tak abang lah, nak buka dah esok. Oh, dia kata pakai pipe lah. Oh, pakai pipe ni 30-40% ni. Saya rasa macam nak penampak budak ni. Kata mengaji saja ustaz saja tapi bodoh. Hati kan bercakap dengan orang macam tu. Doktor pun tak cakap macam tu. Doktor pun pakat mai jumpa, doalah insya-Allah ada kebaikan. Doktor Arab 2-3 orang mai jumpa, insya-Allah. Azhar, kamu belajar Azhar? Ya, saya Azhar. Doa insya-Allah khair. Khair semua. Padahal doktor Melayu menjelah abang, tenang. Doktor Arab khair insya-Allah. Semua khair ya. Mai hak palung ni. 30-40%. Tak apalah. Ajal ni di tangan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak tarik, waktu sihat ni pun tarik. Ya. Tapi waktu orang duduk di tempat macam tu selalu sembanglah macam tu. Kenapa nak sembang tu? Doktor pun tak sembang macam tu. Kalau doktor sembang, kita boleh terima lagi. Kok doktor mai kata, ya ustaz ni 30-40% ya. Doktor pun tak sebut peratus tuan-tuan ni. Doktor kata jangan tanya peratus. Peratus kami tak tahu. Semua Allah Ta'ala punya kerja. Bukan kami punya kerja, peratus-peratus ni. Sebab ada keluarga mai tanya peratus. Berapa peratus ayah saya ni boleh hidup? 2%. Kalau dia habaq macam tu, mampus ya. Jadi doktor takkan boleh habaq macam tu. Tiba-tiba dia pula bagi peratus. Saya tengok atas bawah budak ni, dah lah pendek. Aku tumbuk sedah sekali lagi, baru dia reti. Tu kata tak cerdik tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Duduk di Mesir kan mengaji tu. Duduk Mesir tak mengaji. Sonok, syok, takbir Allahu Akbar. Lepas tu balik. Jadi gitu tuan-tuan. Cuba reti tengok, belajar adab sikit. Bercakap dengan orang sakit macam mana. Waktu kita pergi lawat orang sakit, cakap pasal mati. Jangan duk pergi cakap dekat dia pasal mati. Sihat insya-Allah tak mati ya. Bypass kan? Jiran saya waktu ni masuk bypass ni 3 hari meninggal.
Jantung juga meninggal dah. Doktor cerita pasal meninggal. Meninggal terus kawan tu. Jangan cerita pasal meninggal depan orang yang sakit. Cerita yang elok. InsyaAllah sihat. Tu. InsyaAllah sihat. Tahur. Tahur. Kan Nabi datang bila jumpa dengan orang sakit, Nabi sebut tahur. Tahur insyaAllah. Tahur. Tahur maksudnya suci daripada dosa. Tak perlu terjemah. Terjemah lagi takut berasa hati pula. Suci daripada dosa insyaAllah. Oi, macam dosa sungguh aku ni. Lepas tu Nabi ajak tahur. Tengok Nabi tak kata tahur minaz zunub. Tak. Nabi sebut tahur saja. Suci, suci. Suci daripada dosa, suci daripada penyakit, suci daripada kata-kata umum. Baca bahasa Nabi. Tahur, tahur, insya-Allah tahur. Baca doa tu. Insya-Allah khair. Nah. Saya pesan ni sebab ada orang kadang dia bercakap terlepas. Tuan, bercakap lepas. Lepas tu jangan cakap lepas-lepas. Cakap yang elok-elok depan orang yang sakit khususnya. Sebab tu disebut di sini apa dia? Hendaklah kamu meringkaskan waktu ziarah. Setiap orang punya urusan dan tanggungjawab, sama ada yang kelihatan ataupun tidak. Oleh itu hendaklah kamu merasa kasihan terhadapnya. Jadilah kamu sebagai pembantu saudara kamu untuk dia melaksanakan tanggungjawab dan menyelesaikan tugasnya sewaktu kamu berada di rumahnya. Maka janganlah kamu membebaskan pandangan kamu dengan mencari-cari dan meneliti, terutama bila berlaku sesuatu lalu dia meminta kamu ke bilik lain daripada bilik tetamu. Maka hendaklah kamu menundukkan pandangan. Mungkin sewaktu itu ada perkara yang tidak patut kamu melihatnya. Dan jangan pula kamu menjadi orang yang suka masuk campur urusan orang lain dengan banyak bertanya. Jadi kalau orang suruh pindah bilik, boleh tak tuan pindah bilik ke bilik sebelah? Kenapa? Apa sebab ni? Jadi tanya banyak pula. Tak tanya lah. Pi je lah. Jalan. Masa nak jalan pula nak keluar ke bilik lain, tundukkan pandangan kita, jangan nak menengok merata. Takut tertengok benda-benda yang tak patut kita tengok. Faham tuan? Itu maksud dia. Kalau semua pakai amal adab ni, ya Allah. Sebab itulah, kalau lah orang duk kata dekat agama Allah Ta'ala, Islam ni agama teroris lah, apa semua kali. Kalau baca kitab ni pun cukup dah. Ini Islam. Dan ini kitab. Umat Islam tak macam ni pun. Lepas tu kita kena amalkan. Kena amalkan betul-betul. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan, dalam rumah kita dulu. Keluarga kita dulu amalkan. Baca balik daripada awal kitab, amalkan satu persatu. Kerana ni semua amalan ni kalau diamalkan dalam kehidupan kita, 34 adabnya, tak banyak. 30 lipat, 35 adab. Kalau diamalkan yang ni sungguh-sungguh, maka akan lahir adab yang lain lagi akan datang pada kita. Akan datang lagi. Kerana amal ni akan menambahkan lagi dan membuahkan lagi amal selepas itu. Itu maksudnya. Menziarahi orang sakit dan kelebihannya. Antara hak untuk saudara se-Islam kamu ialah apabila dia ditimpa sakit, hendaklah kamu menziarahinya. Dengan berziarah tersebut akan memperkukuh dan menyuburkan rimbunan persaudaraan dan ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini adab yang seterusnya ni, lawat orang yang sakit. Di samping itu, amalan ini juga akan menambah pahala bagi kamu dan sudah tentu orang yang halaba terhadap penambahan pahala tidak akan melepaskan peluang ini. Lawat orang sakit tambah pahala. Lawat orang sakit ini seakan-akan dia melawat Allah Ta'ala. Kenapa kata macam tu? Bila kita tengok ada orang sakit, kita pergi lawat dan kita rasai betul-betul, khususnya keluarga kita. Baru kita tahu bahawa waktu sungguh memang siapa yang melawat orang sakit, maka dia melawat Allah. Makna melawat Allah berarti dia akan ingat Allah Ta'ala. Tak ada ingat benda lain tentang waktu tu melainkan Allah. Betul tak? Kalau ayah kita sakit, mak kita sakit, kita pergi lawat dia, waktu kita ingat apa? Kalau ingat harta tu memang bodoh lah. Mesti ingat Allah. Ya Allah, dia ingat Allah ya waktu tu. Tak ada benda lain tentang. Innal muslima, kata Nabi, innal muslima idza aada aqahu al muslima lam yazal fi qurfatil jannati hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah, wa ma qurfatul jannah? Qala janaha. Sesungguhnya apabila seorang Islam itu menziarahi saudara Islamnya, dia akan sentiasa berada di anjung syurga sehingga dia beredar pulang. Allah. Lalu ditanya oleh sahabat tersebut, wahai Rasulullah, apakah itu anjung syurga? Baginda Nabi menjawab, iaitu taman-tamannya. Melawat orang sakit juga termasuk melawat ataupun telah masuk ke dalam taman-taman syurga. Taman syurga, taman syurga apalagi ingat Allah. Sebab di taman-taman syurga tidak ada lain melainkan mengingati Allah. Sebab tu majlis ilmu disebut juga taman syurga, kerana majlis tersebut diingat Allah, diingat Rasulullah. Ketika lawat orang sakit, kita ingat apa? Ingat Allah dan ingat Rasulullah. Maka sama ada seperti majlis ilmu.
Ni panggil majlis yang tidak bercakap. Bila kita pergi tengok aja. Tengok lawak dia, tengok dia sakit, maka kita akan ingat pada waktu sihat kita. Kita akan ingat pada waktu tu macam mana Allah Ta'ala bagi ujian kepada seseorang. Akan ingat benda lain, akan ingat Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmati hatta yajlisa fa idza jalasa igtamasa fiha. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, berarti dia sedang berenang dalam lautan rahmat Allah, sehinggalah dia duduk menenangkan pesakit. Apabila dia duduk, berarti dia sudah tenggelam dalam rahmat tersebut. Allah. Pergi tengok orang sakit, waktu tu kita duduk berenang dalam rahmat. Pergi tenangkan dia. Tahur, insya-Allah. Tenggelam tu dalam rahmat waktu tu. Tenggelam dalam rahmat makna dia apa dia, tuan-tuan? Diseliputi rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang diberi rahmat oleh Allah dipandang dengan pandang rahmat, syurga bagi dia. Ahli syurga. Tuan-tuan, senang kan? Lawat orang sakit. Lawat orang sakit. Baik. Sebab tu jangan abaikan peluang. Saya bila ayah duduk di hospital kat 2 bulan lah, tuan-tuan. Jadi kalau duduk pergi lawat tu, niat tu ya. Lagi elok lagi kalau kita buat pergi lawat sekali orang-orang di sebelah tu. Salam dengan dia, tanya khabar dia, tahur insya-Allah. Tapi kalau bilik tu katil duduk sebelah-sebelah lah. Kalau katil bilik lain pergi buka pula, terkejut pula balon tu, siapa dia pula dia ni? Tahur insya-Allah. Hai. Dekat mukbah. Pakai jubah serban. Kacau dia lagi. Tengoklah yang sesuai lah, hak sesuai. Nampak tak? Lepas tu bila kami tengok, tuan-tuan, bila tengok ayah keadaan dulu ni macam tu, bila saya lalu tengok, nampak ada keluarga dipanggil, kita rasa kesedihan yang mereka rasa. Kita rasa periknya dalam hati ni, rasa waktu ketika tengok tu bacaan ketika sebut di alat tu sebut, nampak tidak sekata, kita pun dah terasa waktu tu. Walaupun bukan keluarga kita. Sungguh melawat orang yang sakit, lalu dekat orang sakit ni saja, maksudnya tidak ada yang lain kita ingat melainkan Allah. Faham? Adab-adab menziarahi orang sakit. Last sakit lagi. Pukul 10 tuan-tuan Kalau lewat pun kita berhenti pukul 10 suku. Esok cuti lagi. Tapi saya fahamlah 10 suku tu pun lama tu. Sebab dengar pukul 10 tadi, alhamdulillah 10 suku. Tarik balik dia. Esok kita akan mula selepas asar insya-Allah. Lepas asar kita akan mula awal sikit. Sebab mungkin kita akan boleh berhenti awal sikit. Kita insya-Allah akan habis esok insya-Allah. Lepas tu kita mula awal sikit. Adab-adab menziarahi orang sakit. Sewaktu kamu menziarahi orang sakit, hendaklah kamu ingat bahawa menziarahi orang sakit itu ada adab-adabnya yang perlu dijaga oleh orang yang berziarah, agar ziarah itu benar-benar menjadi penyegar kepada pesakit. Biar ziarah itu jadi seronok bagi dia, mengembalikan semangatnya, membantu meringankan kesakitannya, dan dapat menambah kesabaran serta pahala baginya. Bagi tambah pahala dia. Jangan duk bagi kita pula dapat dosa balik tu, sebab dia duk maki kita. Faham tak? Ataupun bagi dosa dekat dia, sebab dia duk geram kat kita pula lepas tu. Oleh itu hendaklah orang berziarah itu tidak duduk lama di sisi pesakit. Ni adab pertama, jangan duduk lama. Duduk sat je, kecuali yang tertentu. Adik-beradik dia ke, anak-anak dia ke, tak apalah. Hak memang kalau tak duduk lama dia marah pula. Ada orang macam tu. Lepas tu ada orang ni, dia kalau lawak tiap-tiap hari dia tension dengan kita. Tiap-tiap hari mai tengok dia ni, tiap-tiap hari mai rumah aku. Tension tu Ada orang macam tu. Jadi dia suka sebulan sekali. Ada orang seminggu sekali dia suka. Ada orang kalau tiap-tiap hari tak mai dia marah. Mak kita, ayah kita. Kalau kita duduk ada kat tempat tu. Maksud dia biasa kalau duduk kat tempat tu lah. Kalau mak kita duduk kampung tiap hari nak balik, dia duduk Kedah, kita duduk Kuala Lumpur, jenuh jugalah. Macam Ustaz Zuhair, Ustaz Wafi, duduk Paya Rawa, macam mampus nak balik Paya Rawa tiap hari. Kalau ada pintu Doraemon tak apa lah kan? Baik. Jadi apa ni Allah bersalawat kepada Muhammad? Ada orang yang macam tu. Ada orang yang setiap detik nak kena dengar suara kita. Tengok keadaan. Jadi kalau pesakit ni, kalau kita ni kawan dia saja datang, jangan lama-lama duduk. Sebab tu contoh masa pun ada tempoh kan. Hospital ada tempoh masa dia. Bahagikan masa. Ni masa sejam ya. Sejam tu dia seorang duduk kat itu. Kak duduk dah. Orang ni tak boleh masuk. Hak bini tak boleh masuk, duduk kat luar. Bini tunggu siapa dalam tak keluar-keluar ni.
Pak Gad keluar 4 kali dah panggil, tak keluar-keluar juga. Punya ni kawan saya ni. Lama tak jumpa. Jumpa waktu lain lah. Nah. Jangan jumpa waktu dia sakit macam tu. Sakit dia nak kena rehat. Kerana kesakitannya itu tidak dapat memberi ruang yang lama untuk seorang duduk di sisinya. Duduk menziarahi pesakit hanya sekadar duduknya orang yang berkhutbah. Tu dia. Duduk orang khutbah lama tuan ni. Bukan duduk dengar khutbah, duduk dengar khutbah tu memanglah. Ni orang berkhutbah waktu khutbah Jumaat, duduk khutbah antara dua khutbah tu. Duduk dia lama ke panjang? Pendek. Pendek. Kejap dia. Kadang baca doa, bangkit. Balik dia. Kecuali dia tak bagi. Dia pun lawak insya-Allah sihat, insya-Allah sihat. Tahur. Tahur sebut pi lah walaupun tak faham. Tak apa tahur tu Ustaz. Tahur tu maksudnya bersih. Tahur insya-Allah. Tak payah terjemah. Sebut yang Nabi sebut. Tahur. Insya-Allah sihat, insya-Allah. Baik. Lepas tu kalau dia suruh doa sikit. Kemudian saya minta izin dulu. Insya-Allah moga-moga berkat. Nah, lawatan kami ni cik akan sihat. Kami pun dapat berkat sekali dengan pak cik. Balik. Nah, kecuali lah tuan rumah yang sakit tu pegang pula, jangan balik lagi. Ustaz sembang tu. Tak apa. Faham? Baik. Maksudnya duduk antara dua khutbah yang biasa dilakukan oleh khatib yang berkhutbah pada hari Jumaat. Duduk waktu itu amat pendek dan ringan. Pernah dikatakan oleh dalam sebuah syair, adabul iyadati an takuna musallima wa takuna fi ithris salami muwaddi'a. Nah, adab mengunjungi orang sakit itu hendaklah kamu memberi salam, dan hendaklah kamu setelah memberi salam itu mengucap selamat tinggal. Tu dia. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Balik terus. Tu dia. Pendek je. Nak abang kata pendek. Bukannya pi macam tu sungguh. Lagi buat macam tu pula. Pi assalamualaikum. Kawan tu waalaikumsalam. Assalamualaikum. Balik terus. Tanya apa? Tu panggil betul bendui. Tak faham syair. Syair ni maksudnya sangat pendek waktu dia. Sangat pendek. Faham? Itu makna dia. Dalam syair yang lain disebut juga, husnul iyadati yawmun baina yawmain waq'ud qalilan kamithli al-lahdhi bil 'aini la tubrimanna 'alilan fi mas'alatin yakfika min dzaka saya silap baca. Yakfika min dzaka tas'aluhu biharfaini. Saya tak baca ikut dia punya takhtik dia nah. Saya tahu dah macam. Husnul iyadati yawmun baina yawmaini waq'ud qalilan kamith lillahdhi bil 'aini la tubrimanna 'ali lan fi mas'alatin yakfika min dzaka yakfika min dzaka tas'aluhu biharfaini. Tu baca. Sebaik-baiknya kunjungan pesakit itu berselang hari. Yaum baina yaumain. Selang-selang hari. Duduklah sebentar seakan tempoh kedipan mata. Duduk sekejap seperti kedipan. Sungguh. La tubrimanna 'alilan fi mas'alatin. Jangan kamu menghujani pesakit berbagai soalan. Soalan pula sama ya semua. Bila pak cik sakit? Pak cik sakit apa? Sampai kawan tu kalau boleh dia nak rakam suara dia. Bila pak cik sakit, ada dah jawapan dia. Sakit apa? Ada jawapannya. Tekan ya. Terak jawapan. Sebab tu kena ada seorang di tepi sakit. Kadang-kadang dia kena bagi tahu pula. Pak cik ni tak boleh cakap banyak. Terhabak pun cakap banyak juga. Cerita ni. Dia nak suruh cerita. Tapi kalau orang yang sakit, bila ada orang tanya, takkan dia tak jawab. Tak jawab pun tersombong. Pada dia ada masalah. Sebab tu kena faham. Kita akan faham bila kita sakit. Baru kita faham. Betapa tensionnya kita menjawab soalan. Soalan yang sama pula tu. Kok soalan mencabar sikit, minda ke tak apa juga kan. Tiba-tiba main 3x kali y jadi jawapan dia. Tiba ni tanya apa ni? Ni metam, fizik. Yakfika min zaka tas'aluhu biharfain. Memadalah hanya kamu bertanya dua perkataan. Apa tanya perkataan tadi? Bagaimana keadaan kamu? Tu ya dua perkataan. Sihat? Satu ya. Sihat? Sihat apa di hospital ni bodoh. Kena tu lah. Maksud dua perkataan itu apa dia? Bagaimana keadaanmu? Moga Allah menyembuhkan kamu. Tu. Bagaimana keadaan kamu? Moga Allah sembuhkan kamu. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullah
telah menyebut di dalam akhir kitabnya Al-Kafi, iaitu kitab mazhab Maliki, siapa yang menziarahi orang yang sihat atau menziarahi orang yang sakit. Tengok dalam bahasa Arab tidak sama ziarah dengan iyadah. Dalam bahasa Arab kalau kita baca kitab Arab, dia akan beza. Menziarahi orang sihat, iyadah sakit. Iyadah marid, ziarah as-sahih. Orang sihat dipanggil ziarah. Kalau saya menziarahi orang sakit, orang Melayu, ziarah dua-dua. Ziarah orang sihat pun ziarah juga orang sakit. Orang Arab dia bezakan bahasa. Iyadah untuk orang sakit, ziarah untuk orang sihat. Baik. Tak apalah, kita bahasa Melayu jadi ziarah lah. Ziarah orang yang sakit, maka hendaklah dia duduk di tempat yang diarahkan. Kalau kita ziarah orang yang sihat, ziarah orang sakit, duduk di tempat yang diarahkan. Karena seorang itu lebih mengetahui tentang aurat di rumahnya. Sementara itu, menziarahi orang sakit itu adalah sunat muakkad. Sebaik-baik ziarah itu adalah yang paling ringan. Janganlah orang yang berziarah itu duduk lama di sisi pesakit, melainkan dia adalah orang yang sangat disenangi oleh pesakit, dan pesakit berkehendak yang sedemikian itu. Itu kan saya sebut tadi. Kecuali pesakit tadi yang nak dia duduk lama, itu tak apa. Nampak? Dan kalau nak tanya, tanya kepada keluarga, jangan tanya kepada pesakit. Bila dia sakit macam mana kondisi dia sekarang. Jangan tanya, dekat dia sembang yang elok-elok. Jangan ingatkan dia balik dengan hak yang berlaku pada dia. Ingatkan dia elok-elok. Kamu akan sembuh, tahur, baik insya-Allah. Nanti keluar cepat, boleh main bola. Sembang yang elok-elok insya-Allah. Jangan sembang yang tak elok. Bab yang seterusnya yang kita akan berhenti, penampilan diri ketika berziarah. Hendaklah orang yang menziarahi pesakit itu 10 suku tuan-tuan, 10 suku kita berhenti. 10 minit. Hendaklah orang yang menziarahi pesakit itu berpakaian cantik, berbau wangi, berkeadaan bersih agar jiwa pesakit menjadi tenang dan kesihatannya bertambah baik. Tapi jangan pula memilih pakaian berhias dan pakaian untuk perayaan. Sementara wangian pula janganlah memakai wangian yang berbau terlalu kuat. Keadaan ini mungkin akan mengganggu dan menyakiti pesakit kerana kelemahan dan kekurangan daya tahan yang ada padanya. Mari tengok keadaan elok. Yang kita balik kerja daripada kerja kilang, badan kita berbau, terus pergi lawat pesakit. Tension pesakit tu. Ya, dia kata baik aku bau ubat daripada bau badan hang. Jadi jaga elok, penampilan kena jaga. Ketika berada di sisi pesakit, usahalah bersembang atau bercerita perkara-perkara yang mendukacitakan, seperti cerita perniagaan yang telah rugi dan pesakit yang ada hubung kait dengan masalah tersebut. Tengok. Orang tu sakit jantung, pergi cerita pasal jantung juga. Pakcik alhamdulillah lah, cepat ni. Jiran saya tak dan. Tak dan pakcik oi. Pakcik alhamdulillah. Mampu cerita pasal dan tak dan pula dah. Jangan tuan-tuan macam tu, jangan, tak baik. Cerita lambat sembuh. Cerita lambat sembuh. Kawan ada kecil manis. Di bedah bypass tu. Ada kecil manis tak? Saya ada kecil manis. Oi, kecil manis payah lambat tu. Tapi cerita lambat pula dah. Jenis ni jangan duk bawa. Tuan-tuan jangan bawa. Kalau tuan kenal orang macam ni, jangan duk bawa bila orang sakit. Kalau dia sakit, tuan-tuan pergi cerita balik kat dia. Ni nak sembang kat balik dulu kan, kata kat orang kan. Jangan, tuan-tuan jangan balas macam tu lah. Tak elok. Tapi kita pun jadi sama macam dia lah. Saya melawak ayat tu. Lagi dia kata, elok. Balas balik tuan-tuan. Jangan. Itu bukan adab kita. Adab Muslim jangan balas balik. Biar dia rasa nanti waktu dia sakit, kalau ada orang macam dia main, baru dia tahu. Dia ni aku geram tu. Dia terlupa dia dulu macam tu. Sebab tu jaga adab sungguh. Kerana orang sakit. Sebab tu ada 3 keadaan orang yang kita kena sabar. Betul-betul. Ni waktu orang sakit ni. 3 keadaan. Kita kena sabar kalau dia marah. Jangan ambil hati dengan apa yang dia sebut. Yang pertama, orang yang puasa. Dia puasa, dia marah. Jangan duk ambil hati. Kerana dia berada dalam keadaan yang bukan keadaan dia asal. Kerana keadaan asal dia duk makan, tiba-tiba hari tu puasa. Dia nak marah orang. Jam jalan pula, dia marah sebab dia puasa. Tu dia lapang. Yang kedua, ketika mana seorang tadi bermusafir. Dia musafir jauh daripada keluarga dia. Kemudian dia marah. Maka abaikan. Yang ketiga, orang sakit. Ketika sakit dia marah. Sebab tu saya tengok nurse, doktor ni, saya tak tahu orang yang paling sabar ni depa ni kot no. Macam-macam pesakit ada. Hak maki depa, hak yang cela depa, hak kata depa macam-macam semua. Relax, buat tak tahu. Tapi depa pun nak marah, depa pun orang bukan robot. Kita pun tahu.
Mesti kat belakang mereka pun buat liqaq tingkap juga kan. Mesti mereka pun kumpul sama-sama mengumpat pesakit tu. Korang ajak Pak Long tu. Dia nak mati dah kutuk kita. Cabut wayar pun dia tahu. Tapi nurse ni Masya Allah, saya tengok nurse doktor-doktor ni Masya Allah, misi-misi lelaki. Tuan-tuan, siapa yang sanggup basuh berak ayah kita waktu kita tak ada waktu tu? Mereka yang duk basuh. Mereka tak ada kaitan dengan keluarga kita. Keluarga kita bersambung dengan Nabi Adam dengan dia. Kalau nak pergi mengaku adik-beradik boleh lah. Kita ni adik-beradik ni. Belah mana abang? Belah Nabi Adam alaihissalam. Nampak tak? Boleh mengaku pergi lah. Dan mana nak comel kan? Duk pergi buat mengaku boleh. Faham tak? Lepas tu kita duk pergi maki dah. Lepas tu saya pesan sungguh-sungguh ni kepada tuan-tuan, kalau lah kata ada mak ayah kita di hospital, tengok ada nurse, kalau apa-apa jangan duk marah mereka ikut dah. Dan mereka buat benda yang kita pun tak boleh nak buat macam mereka buat. Ucap terima kasih lagi ada. Ucap terima kasih banyak-banyak. Nak jadi apa tu semua takdir Allah Ta'ala kalau jaga kita. Kalau kita pegang yang tu, insya-Allah selamat semua. Aman. Tak ada orang duk pergi maki doktor kalau ayah dia mati. Doktor lah punya pasal ni. Saya malaikat maut kan. Dia tak berani marah malaikat maut tuan-tuan. Takut malaikat maut mai kat dia ayah. Marah tu. Marah. Mampu terus tu. Tak berani dia. Faham tuan-tuan? Lepas tu kena sabar susu. Baik, kemudian apa dia lagi? Tidaklah perlu bertanya. Orang yang berziarah itu bertanya kepada pesakit pertanyaan-pertanyaan berbentuk menyelidiki sakitnya. Dia pula ada main tanya. Dia doktor di hospital lain. Kawan ni dah ada doktor dia dah. Dia duk main tanya pula dah. Jadi sakit ni bila lagi? Kenapa bagi ubat tu? Awak dia bagi ubat ni? Ubat ni tak boleh ni. Ubat ni kalau makan ni terencak otak. Terencak tu pakcik tu. Jangan bagi orang ni jadi tension pada waktu tu. Walaupun kita doktor. Faham? Kita ada doktor, kita pergi lawat pesakit yang sakit tu duduk di hospital lain, yang bukan hospital kita. Sabar. Sembang yang elok-elok. Kerana penyelidikan itu tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada pesakit, melainkan dia adalah doktor. Melainkan dia adalah doktor. Doktor di mana ni? Doktor di hospital tu lah. Yang mempunyai pengkhususan terhadap penyakit berkenaan. Kalau dia doktor gigi, kawan tu sakit jantung, tu pergi sembang terah lah. Doktor gigi. Gigi pakcik ada masalah tiba-tiba je. Dia kalau gigi masalah dia kait dengan jantung tu. Tiba ni. Nak kait juga dengan kedoktoran dia, kan? Tuan-tuan, cuba bayangkan, doktor sendiri menghormati bidang doktor yang lain. Betul tak? Doktor gigi, dia tak pernah berani. Saya pergi doktor gigi dekat Wangsa Maju. Saya kata, anak saya ni nak cabut gigi ni. Ada tak bius? Oh, dia kata kami tak ada bius. Bius kena ke hospital kerajaan. Dia kata, daripada pakai bius. Dia kena bius tu baru boleh. Kami tak boleh nak bius ikut suka, tak boleh. Maksud dia akui ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Faham tak? Kan? Doktor gigi takkan pergi duk bahas pasal mata dengan doktor mata. Kalau doktor tu bahagian mata, dia tu pergi bahas pasal jantung. Hak bahagian jantung, dia tapi gagah pula bahagian salur darah. Salur darah dia ada bahagian dia pula. Hak bius, dia ada pakar bius pula. Aku di bius cinta. Dia akan bius. Orang tu dia ada pakar dia bahagian, masing-masing ada bahagian masing-masing. Semua menghormati bahagian masing. Tapi dalam agama, tuan-tuan cuba bayangkan, tak ada orang hormati para ulama. Bila ulama bahas berkenaan agama, semua nak bahas. Dia baru tengok YouTube-nya. Tu pun hak Wahabi dua-dua. Kemudian saya pun ni nak bahas juga. Ingat doktor seorang arti. Cik, bahagian apa? Saya tak ada bahagian apa. Saya tak mengaji mana. Saya tengok YouTube-nya. Saya tengok cerita Korea hak bahagian doktor. Saya tengok 4 kali lah. Tengok cerita Korea hak doktor, hak cucuk orang tepi jalan tu. Kawan tu sakit jantung, cucuk dengan pen kan. Lega tu tak happy bypass. Hebat gila. Doktor Dragon Ball tu saya tak faham cerita tu. Sonok gila tengok semua. Siapa tengok cerita tu mesti nak jadi doktor. Tengok cerita tu 4 kali je, terus jadi doktor dah. Buah penendang tu dah. Hak doktor tu kerja daripada mengaji, keluar, masuk sampai jadi doktor pakar, tiba-tiba dipertikaikan. Ni orang yang pakar dalam bahagian agama dipertikaikan. Tiba-tiba ada orang kata, tak ada masalah. Semua orang boleh bahas dalam bab agama. Hormati bidang masing-masing. Allah akan jadi aman dunia ni. Nampak tuan-tuan? Baik.
2 minit. Tidak perlulah orang yang berziarah itu bertanya soalan tadi, melainkan dia doktor. Seorang pengunjung tidak patut mencadangkan sebarang ubat atau makanan yang berkemungkinan baik untuk pesakit. Atau dia pernah mendengar bahawa ubat atau makanan itu boleh menyembuhkan kepada pesakit, kepada keluarga lain. Kita datang bagi tahu kat keluarga, saya cadangkan kalau ustaz bagi dia bagi makan kata-kata, tak apa. Kat keluarga jangan habaq kat dia. Pak cik, lepas ni kalau lega makan cuka getah. Elok. Cuka getah tu dia nak suruh cuka apple, cuka getah. Mati terus pak cik tu. Ya. Berkemungkinan baik untuk pesakit atau dia pernah mendengar bahawa ubat atau makanan itu boleh menyembuhkan. Kerana cadangan itu akan membuat si pesakit mengambil ubat atau makanan tersebut sebelum mendapat maklumat yang mendalam. Tengok, Syekh Abdul Fattah suruh hormati bidang. Hormat orang yang melakukan tugas dia. Kerana kita kena bercampur aduk macam tu. Lepas tu bila kita di hospital, saya bila duduk ni, saya amalkan balik yang bila orang tempelak pandangan para alim ulama, kita marah. Baik sekarang ni, bila ayah doktor kata tak boleh minum lagi pakai straw, ikut. Tak boleh minum dah, ustaz. Dah boleh minum dah. Ikut doktor. Doktor kata jangan minum pakai straw, minum pakai cawat, minum pakai camcak, minum pakai camcak. Doktor kata jangan makan lagi, makan sekali je sehari. Ikut dulu. Kecuali bincang balik dengan dia, doktor, boleh. Tak apa. Kalau kata masih lagi ada berbincangan, bincang dulu. Jangan tempelak-tempelak, jangan kita marah. Kerana tu kerja dia. Kan? Comel kan kalau kata belajar adab ni. Tak belajar adab tu masalah. Akhirnya boleh memberi kesan buruk kepadanya. Di samping akan mengganggu tugas doktor yang merawatnya dan berkemungkinan itu adalah punca kebinasaan pesakit tersebut. Lagi bila mati, salah ke doktor. Pada dia juga duk campur ubat banyak juga. Duk main ubat kat belakang. Nampak tak? Janganlah pula orang yang menziarah itu menyanggahi doktor yang merawat di hadapan pesakit. Ni pun ada. Doktor tengah duk rawat pesakit, doktor tengah duk buat ubat, dia sanggah pula. Tak boleh ni buat ubat ni. Ni tak boleh ni. Ni tak boleh. Ni tak kena ni. Oi, dia pandai pada doktor. Bahagian apa pakcik ni? Saya mekanik. Doktor tu pun jadi ragu-ragu saya dengan ilmu saya lah ni. Saya ni duk perbaik kereta ke perbaik orang ni. Doktor tu pula jadi pening ni. Apatah lagi jika dia bukan pakar dalam bidang berkenaan, kerana ini boleh menimbulkan rasa ragu-ragu pesakit. Bukan ragu-ragu doktor. Doktor tak ragu-ragu. Sebab tu kalau doktor tengok orang macam ni, doktor akan gelak tuan-tuan. Seperti mana ulama bila tengok orang-orang macam ni duk bahas, dia akan gelak. Lawak dia tengok puak-puak ni pun nak bahas juga. Gelak dia pun. Nampak tak? Terhadap ubat dan rawatan dicadangkan oleh doktor berkenaan. Faham tuan-tuan? Wallahu alam. Saya dah janji kena berhentilah. Perlu cadang nak sambung lagi. Tapi tak payah sambung lah. Esok insyaAllah habis. Esok jangan bimbang tuan-tuan. Ada lagi 25 muka surat. Lebih kurang lah. Sikit je lagi. InsyaAllah esok kita akan khatamkan kitab ni sama-sama dan saya akan ijazahkan kitab ni kepada tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi saya sekat tu dulu. Mohon maaf terkasar bahasa dan tersalah bicara saya pada hari ini. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita dan beri kebaikan kepada pihak Matis, khusus kepada Tuan Mudir, kepada para guru, para pelajar dan juga seluruh orang yang selalu membantu pusat pengajian di sini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati dan muliakan semua yang ada dalam majlis. Amin ya rabbal alamin. Berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Esok kita akan masuk perbahasan berkenaan adab memaklumkan berita buruk. Macam mana kita nak cerita berita buruk kepada kawan kita? Kita nak beritahu berita yang mendukacitakan kepada dia. Apa adab dia? Cara macam mana? Esok insya-Allah. Kematian saudara kita, kalau orang yang kita kasih, sampailah kepada bab berkenaan dengan perkahwinan. Pergi kenduri kahwin, kita nak sebut apa kepada orang yang berkahwin, semua ni disebut dalam ni insya-Allah. Kita akan baca esok hari. Kalau selepas asar kita tak habis sampai maghrib, lepas maghrib kita akan sambung. Tapi saya yakin insya-Allah sampai isyak tu habislah insya-Allah. Tapi rasa sebelum isyak lah. Nampak kita teruk sangat tu. Dia kata, "Wih, sampai ke isyak Ustaz Insya-Allah selepas maghrib ataupun mungkin asar sampai maghrib sikit, lepas maghrib sembahyang maghrib kita sambung sikit. Insya-Allah akhir habis insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa pada esok hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk membahas tadi